Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Izul Islam, boleh bagi tahu dalam grup tak? Kita nak start dah ni, insya-Allah. Maklum dalam grup, insya-Allah kita nak mula dah. Tak nak mula nak habis ni, insya-Allah. Mana? Kita tunggu seminit dulu, insya-Allah. Lepas tu kita mula. Ada sebarang soalan tak yang berkait dengan kelas semalam? Saya tengok nak khatam ni rasa 16 kali kot. 12 tak lepas. 16 kali paling banyak lah. Lipat 8, 12, 16 dalam 4 bulan lah kita baca. Sebab hari ni kita akan baca sampai solat Jumaat. Lepas tu berbaki solat jenazah. Lepas tu baru masuk bab zakat. Bab zakat, puasa, haji. Tak. Sekarang surat apa? Lagi 40 muka surat lebih kurang. Tak banyak dah Ada sebarang soalan berkait dengan apa yang telah kita belajar pagi semalam ataupun kelas-kelas sebelum ni? Bagi yang bertanya syarah kepada kitab ni, Al-Fawaid Al-Mardiyah, karangan Imam Ramli, dalam proses dicetak lah, cetakan Darud Diya. Ni cetakan mahal lah, harganya mahal. Yang saya guna PDF je. Ya. Jadi kalau tak beli pun tak ada masalah. Kalau ada duit belilah. Dia kalau ada kesungguhan yang tinggi dalam belajar ni, mungkin boleh tempah daripada sahabat-sahabat kita di Mesir. Ada Ustaz Hadi pun ada yang join kita ni. Lepas tu bagilah upah sikit ataupun tanya dia macam mana. Sebab kalau tempah daripada Mesir, buat balik satu kotak dan hill tu yang besar tu, kita kumpul jadi murah sikit lah, murah banyak lah. Sebab kos penghantaran ke sini satu kotak tu baru berapa, dalam RM200 ke berapa. Lepas tu 150-200 itulah. Lepas tu kitab tu harga modal, lepas tu harga upah sikit kepada yang tolong cari. Jadi murah banyak lah nak banding kita beli kat sini. Dekat sini dia makan banyak sebab dia pakai banyak kos. Dia pakai banyak kos. Al-Fawaid Mardiyah tu, Darud Diya ni Urdun, Jordan kalau tak silap saya. Cumanya biasa kitab tu akan sampai ke Mesir lah. Macam kitab Mu'nisul Jalis Syekh Mustafa tu. Tak, itu guru saya lah. Dia cetakan Darud Diya juga. Dia dan di post lah, di kargo daripada Urdun ke Mesir. Jadi harga mahal sikit lah. Tapi kalau kita beli kat Mesir lebih murah berbanding kita beli di Malaysia. Begitu. Galeng kepala batal. Setengah semayang 1, 2, 3 batal. Satu kali tu dia angkat satu dah. 1, 2, 3 turut-turut batal. Ataupun 1, 2, 3 batal. Tapi kalau tangan pergi balik tu baru satu. Contoh kita nak halau lalat, tu satu. Pergi balik tu satu. 2. Jadi kalau kita buat lagu ni, itu barulah 3 kali berturut-turut batal semayang. Kalau 2 kali je tak batal lagi. Itu tangan lah. Dibezakan sebab tangan ni banyak kita bergerak, maka dikira pergi balik tu satu lah.
Adapun kaki jangan-jangan kita bergerak dalam sembahyang. Tak. Itu juga kepala jangan-jangan bergerak. Jadi walaupun satu arah baru tak turun balik dah dianggap sebagai satu dah. Tak cari dalil lah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil secara nas tu rasa tak ada lah. Ini lebih pada qiyas, lebih kepada banyak sudut istidlal. Ni bukan sekadar dalil hadis ataupun Quran. Kita ada qiyas, kita ada ijma', kita ada banyak lah yang muttafaq, yang mukhtalaf. Boleh kita start tak? Kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala maulana rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wa intifa' wa ifadata wal istifadata wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa dilalata 'ala al-huda ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung kembali mudzakarah kitab Mukhtasar kepada Muqaddimah Al-Hadramiyah yang digelar sebagai Mukhtasar Latif. Okey, faslun wa syurutul jama'ati sittatun. Syarat untuk sahnya jemaah. Syurutul jamaah ay syurutu sihhatil jamaah. Syarat untuk sahnya jemaah ada 6. Sebelum tu kita sebut al-jamaah bermakna rabtu salatil ma'mum bi salatil imam, mengikat salat makmum dengan salat imam. Jadi memadai dinamakan sebagai jemaah kalau 2 orang sembahyang, seorang makmum, seorang imam. Jemaah lah tu. Dalam bab ilmu bahasa Arab, al-jama' 3 ke atas. Tak. Dalam bab salat jemaah 2 sudah dipanggil sebagai jamaah. Jadi disebut dalam kitab kita ni 6 syarat untuk sahnya jemaah. Pertama, alla yataqaddama ala imamih. Bila kita makmum, jangan kita duduk depan daripada imam. Kita mesti duduk belakang daripada imam. Kalau kita duduk depan daripada imam, maka kita sebut 2 gambaran. Pertama, mula-mula semayang lagi, kita duduk depan, imam duduk belakang. Allahu Akbar, kita nak ikut dia, dia duduk belakang. Semayang kita tidak dikira, lam tan'aqid. Kita tidak dianggap sebagai seorang yang masuk semayang. Tak, ataupun kita dah masuk semayang, kita duduk belakang, imam duduk depan. Tak, masuk rakaat ketiga kita pergi ke depan. Kita mendahului imam. Tempat kita berdiri tu depan daripada imam. Ketika itu solat kita daripada sah menjadi batal. Jadi beza antara lam tan'aqid, maknanya kita tidak dikira masuk sembahyang pun. Dan juga beza dengan batal. Batal ni startnya molek. Pertengahan berlaku perkara yang membatalkan, maka batal. Lepas tu kita ambil iktibar dengan berbeza-beza lah. Berbeza-beza ikut apa? Ikut keadaan. Kalau kita berdiri, kita ambil iktibar dengan aqib, kita punya tumit. Jadi tumit kita mesti belakang daripada tumit imam. Walaupun jari jemari kita lebih depan daripada jari jemari imam. Contohlah jari kita panjang, tak 1 kilo panjang, contoh. Tak. Tu. Jadi tumit kita belakang tumit imam. Jari kita mendahului imam, tidak ada masalah. Kita ambil iktibar dengan tumit, tepat kita imbang badan kita ketika mana kita berdiri, ialah aqib tumit. Boleh? Kalau kita duduk, kita ambil iktibar dengan papan punggung. Jadi contohlah imam semain duduk, kita pun semain duduk. Papan punggung kita mesti belakang daripada papan punggung imam. Kalau imam berdiri, maka papan punggung kita mesti belakang daripada tumit imam. Kalau kita semayang atas lambung kanan ataupun kiri, maka mesti jamb, kita punya lambung ni belakang daripada lambung imam. Itu pun kalau imam semayang mutajik macam kita lah. Tak, kalau dia semayang duduk, maka lambung kita mesti belakang daripada papan punggung dia. Boleh? Tahu tak papan punggung? Jangan suruh saya buat contoh. Papan punggung tu tepi tu lah. Tu papan punggung. Tu. Itu kita panggil apa? Aliyah. Ilyatain. Aliyatain rasa. Wal mustalqi bir-ra's. Kalau orang yang mustalqi, tadilah pagi tadi kita belajar. Tak. Istilqa ni mana? Tidur atas ni. Tak. Mana kita awak panggil apa? Melentang. Tidur melentang. Ketika itu
kepala kita mesti belakang daripada kepala imam. Untuk imam tak daya, dia semayang melentang, kita pun semayang melentang. Kita punya kepala mesti belakang kepala dia. Walaupun kaki kita lebih daripada dia lah, maknanya kaki kita mendahului dia, tidak ada masalah. Tak, batal dalam masalah ni, batal sembahyang terus. Batal sembahyang terus, bukan batal jemaah. Batal sembahyang terus. Boleh? Kita duduk depan, dia duduk belakang. Sembahyang kita batal, bukan sembahyang jemaah batal. Sembahyang kita seorang-seorang sah lagi tak. Sembahyang seorang pun batal, sembahyang jemaah pun batal. Batal secara total. Boleh? Bagus soalan. Okey, dalilnya ialah innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Nabi sebut sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikut. Maka bila sebut diikut, mesti pengikut duduk belakang. Tak, pengikut duduk belakang, tok guru duduk depan. Tak, yang diikut duduk depan, pemimpin duduk depan. Wa tukrahu musawatu, baca matan tu. Dan makruh kita musawah. Musawah ni sama. Mana papan punggung kita sama dengan papan punggung dia. Tumit kita sama dengan tumit dia. Dan seterusnya. Makruh. Dan membatalkan pahala jemaah. Membatalkan pahala jemaah maksudnya ketika mana kita buat begitu. Contoh 2 rakaat pertama kita semayang sama kita punya lutut dengan imam. 2 rakaat pertama tu tak dapat pahala jemaah. 2 rakaat terakhir solat zuhur tu kita kembali ke belakang. Tak dapat balik pahala jemaah. Boleh tak? Tu. Dan sunat. Disunatkan kita undur belakang sikit lah. Undur belakang sikit. Boleh tak? Itu yang sunat. Undur belakang sikit. Mana kita duduk belakang sikit daripada imam. Mana? Sekejap Dhabitnya ialah bagi lelaki, kita punya jari jemari belakang sikit daripada tumit imam. Belakang sikit je. Dan jangan terlalu belakang sampai lebih daripada 3 hasta. Boleh? Jadi yang sunat, kita duduk belakang sikit. Belakang sikit tu maknanya kaki jari jemari kita belakang daripada tumit imam. Kita duduk belah kanan lah. Tu. Kalau sembahyang di rumah, suami isteri duduk belakang. Jadi yang tu kita tak payah sebut lah. Cuma yang ni sama berlaku. Tak, kalau ada suami isteri kat sini. Jadi suami kat depan, isteri kat belakang. Bukan duduk tepi. Bukan duduk kanan, kita kat belakang. Nanti kita akan masuk dalam benda tu. Akan datang. Asal ni yang kedua. Jadi kalau musawah tak batal lah. Musawah tak batal. Sama tak batal. Dia makruh. Membatalkan pahala jemaah. Asal ni yang kedua. Ain yajma'uhuma masjidun. Au fada'ul walam yazid ma bainahuma ala salasi mi'ati dhira'in. Itu. Jadi yang kedua, nak sah solat jemaah mesti dihimpunkan makmum dan imam itu di dalam masjid. Di dalam masjid. Boleh? Ini sebab bahasa ni agak luas lah, kita baca yang dalam ni je. Asal ni ayat jema'uhuma masjidun. Hendaklah ataupun ayat jema'ahuma memasukkan fi'il mudhari'. Ayat jema'ahuma masjidun. Jadi makmum dan imam dihimpunkan dalam satu masjid. Dalam satu masjid. Sekalipun jauh masafahnya. Contoh masjid tu besar sangat. Jadi contoh macam Masjid Azhar, masjid negeri tak? Masjid negeri Pahang ni ataupun masjid negeri lain besar lah. Imam duduk depan, kita duduk belakang sekali. Tengah-tengah tu tak ada makmum lain. Tak, nama sembahyang kita sembahyang jemaah lah. Cuma pahala jemaah tak dapat. Sebab terlalu jauh. Okey. Tapi nama kekal nama jemaah. Nama sajalah, pahala tak dapat lah pahala jemaahnya. Wa halat al-abniyatu bainama. Walaupun dipisahkan oleh bangunan. Yang penting bangunan tu tidak konkrit. Tidak konkrit sampai tak ada jalan untuk kita ke depan. Boleh tak? Contoh, imam kat depan, kita kat belakang dinding. Cuma dinding tu ada pintu. Pintu tu dikunci. Tak? Boleh juga, sah juga kalau dalam masjid lah. Tapi kalau imam kat depan, lepas tu dipisah oleh dinding. Tak? Lepas tu dinding tu tak ada langsung lubang nak lalu. Nak keluar ke depan. Ikut tepi pun tak ada, ikut belakang pun tak ada. Tak ada terus lubang untuk kita ke depan. Ketika itu tidak sah.
Kalau makmum duduk bawah, imam duduk atas, ataupun sebaliknya juga sah. Tingkat 1, tingkat 2, ikutlah siapa yang duduk tingkat 1, siapa duduk tingkat 2, semua tu sah, tidak ada masalah. Okey. Jelas tak? Boleh? Okey, baca lagi. Au fadha'un wa lam yazid ma bainahuma ala 300 dhira', ataupun dihimpunkan ataupun terhimpunnya makmum dengan imam tu di dalam satu fadha'. Fadha' ni bukan masjid lah, di luar, di padang dan sebagainya. Dan mesti untuk sah jemaah tidak bertambah antara keduanya, masafah antara keduanya lebih daripada 300 dhira'. 300 apa? Dhira'. Boleh? Apa 300 dhira'? 300 hasta, lebih kurang dalam 150 meter. Tu. Lebih kurang dalam 150 meter lah, bahasa moden kita. Tak. Jadi kalau luar masjid, jangan lebih daripada kadar tu. Kalau lebih semeter 2 tak, kalau lebih semeter tu bukan lebih semeter. Kalau lebih semeter tu tak ada masalah lagi lah, sebab dia takriban. Jadi 150, 151 itu okey lagi lah. Tak. Tapi kalau lebih sangat 160 meter. Mana imam kat depan, kita 150 meter belakang imam. Maknanya lebih daripada 301 dhira' hasta. Ketika itu sembahyang kita tidak sah. Dia beza dalam masjid. Dalam masjid, imam duduk depan, kita sekilo ke belakang. Mana masjid tu besarnya sampai 2 kilometer panjang dia tu. Masjid tu contohlah. Jadi imam duduk depan, kita duduk belakang. 1 kilo daripada imam, dan tengah tu tak ada makmum, seorang rambut tak ada. Mana imam seorang, kita seorang. Sebenarnya kita sah lagi, namun dia jemaah lagi, cuma tak dapat pahala jemaah. Tapi kalau luar masjid, nak sah jemaah, mesti antara kita dengan imam tu mesti kurang daripada 300 hasta. Kalau lebih daripada 300 hasta atau 301 hasta lebih daripada kadar tu, sembahyang kita dah tidak sah dah. Jemaah tu tidak sah, sembahyang pun tidak sah. Boleh tak? Tu. Okey. Okey. Jadi kalau luar masjid kan, walaupun di tengah-tengah tu dipisahkan oleh sungai ataupun satu jalan, walaupun jalan tu memang orang lalu lalang, kereta, motor apa bagai, tak, walaupun sungai ataupun laut tu, sungai tu ada apa, kalau nak pergi ke tempat imam tu kita kena berenang, tidak ada masalah. Yang penting jarak jangan lebih daripada kadar 150 meter. Jadi saya duduk sini, Tok Imam duduk depan, tengah-tengah tu apa tu jalan, orang lalu lalang apa semua, sembahyang sah, jemaah sah. Jemaah sah. Cuma pahala dapat tak? Pahala jemaah tak dapat sebab jauh sangat tak. Dia kena bezakanlah antara sah dengan pahala jemaah. Ada kala sah sembahyang tapi pahala jemaah tak dapat. 300 hasta dikira dari imam atau dikira dari pintu masjid. Sekarang ni dua-dua di luar masjid ni. Bila dua-dua luar masjid, makmum luar masjid, imam luar masjid, dikira daripada imam lah. Dikira daripada imam. Rasanya khilaf, dikira daripada lutut imam ke dikira daripada jari jemari imam? Kat situ khilaf. Tu. Tapi kalau seorang duduk dalam masjid, seorang lagi luar masjid, maka seorang lagi tu nak dikira 300 hasta tu daripada hujung masjid. Daripada hujung masjid, daripada akhir masjid. Daripada akhir masjid. Daripada akhir masjid ke makmum, kalau lebih 300 hasta, sembahyang tidak sah. Kalau kurang daripada 300 hasta, sembahyang sah. Sekalipun kalau dikira balik daripada imam, dah lebih daripada 1 kilometer lah, tidak ada masalah. Sebab apa? Bila masjid tu dekat satu bangunan, maka kita kira daripada akhir masjid. Ada 4 gambaran lah sebenarnya. Dua-dua dalam masjid, seorang dalam masjid, seorang luar masjid, dua-dua luar masjid. Satu lagi apa? Ada 4 gambaran. Seorang dua-dua dalam masjid, makmum dalam masjid, imam luar masjid, dan sebaliknya, 3 lah. Lepas tu dua-dua tu luar masjid. Tapi yang kita terang ni secara umum. Satu dalam masjid, satu lagi di luar masjid. Dua-dua luar masjid. Boleh tak? Untuk perincian tu nantilah. Asalisu yang ketiga, ay ya'lama intiqalatil imam. Kena tahu pergerakan imam. Jadi dia sebut kena tahu. Nak tahu lagu mana ustaz ikut lah. Yang penting tahu.
Tak? Sebab kita nak ikut imam. Bila nak ikut imam, mesti kita tahulah pergerakan dia tu, turun naik dia tu. Nak tahu lagu mana? Bi'an yarah. Kita tengok imam tu. Au yara ba'dal ma'mumin. Ataupun kita makmum, kita tengok sebahagian makmum lain yang tengok imam. Tak? Jadi imam kita tak nampak, tapi kita nampak makmum yang ikut imam. Jadi kita ikut makmum tu. Rukuk sujud dia kita ikut si makmum tu. Au yasma'uhu. Atau bi'an yasma'ahu. Ataupun kita dengar suara imam. Bila kita dengar, kita tahulah Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah tu tidak, Allahu Akbar itu sujud. Au yasma'al muballigh, ataupun kita dengar muballigh. Muballigh ni orang yang duduk sebelah imam tu lah. Tak, bila makna makmum imam sebut Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Suara kuat. Tak, muballigh tu walaupun orang yang bukan semayang, dia duduk tepi tu sambil-sambil minum syai bil halib, minum air, imam pun Allahu Akbar. Dia pamit mic, Allahu Akbar. Dia tak semayang. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi jangan buatlah benda lagu tu. Koksi sangat nampak je. Tak? Okey. Zaman hari ni mungkinlah TV pun boleh jadilah. TV kan merakai imam. Tak? Jadi kita tengok TV. Semayang tak nampak imam, tak nampak apa semua, tengok TV. Imam rukuk, kita pun rukuk. Imam sujud, kita pun sujud. Gitu. Allahu a'lam. Yang penting tahu pergerakan imam. Jadi dalam kitab kita sebut apa? Berapa cara? Tengok imam, ataupun tengok sebahagian makmum yang tengok imam, ataupun dengar suara imam, ataupun dengar suara muballigh. Dalam syarah disebut muballigh yang thiqah, yang dipercayai. Jadi muballigh mesti yang dipercayai, tak boleh ambil yang kaki sembang. Kalau kaki sembang ni, imam iktidal, dia bantai Allahu Akbar, jadi orang belakang ingat sujud. Ataupun dari celaru lah. Kalau imam tu jenis nipu, jenis khianat. Boleh? Okey, yang keempat, ar-rabi'u an yanwi al-iqtida'a bih. Mesti kita niat jemaah. Mesti kita niat apa? Jamaah. Mesti kita niat jamaah. An yanwi al-iqtida'a bih. Kita niat untuk ikut dia. Al-iqtida' tu kita ikut ni. Kita niat sahaja aku semayang mengikut imam kat depan ni. Ataupun sahaja aku semayang berjemaah fardu zuhur kerana Allah Ta'ala dan sebagainya. Mana-mana niat yang menunjukkan kita ni ikut dia, kita ni menjadi makmum kepada dia. Sahaja aku semayang menjadi makmum, betul juga tak? Niat, mana-mana niat yang menunjukkan kita ni sebagai makmum. Tak, okey. Kalau kita niat sahaja aku berjemaah, fardu zuhur, sahaja aku semayang fardu zuhur jemaah kerana Allah Ta'ala. Berjemaah tu kan sama ada makmum ataupun imam, tak? Betul? Kita nak berjemaah, kita makmum. Jemaah tu sesuai juga sebagai bagi imam. Tak? Jadi dijawab, keadaan kita menjadi makmum memalingkan makna jemaah tu kepada seorang makmum. Keadaan dia tu jadi imam memalingkan imam tu sebut berjemaah juga. Dia jadi imam, disebut sahaja kesemayang. Apa nama? Kita lah sebagai imam ni, sebagai makmum. Tak, sahaja kesemayang fardu zuhur jemaah. Jemaah tu maknanya ialah makmum. Mana tahu makmum, keadaan kita jadi makmum itu memalingkan makna jemaah itu kepada makmum. Sekalipun jemaah itu sesuai juga imam, untuk imam. Tak, sebab imam pun kita panggil semayang jemaah, sebab dia semayang kita. Kita pun dipanggil semayang berjemaah sebab kita semayang dengan dia, kan? Okey, kalau kita tak niat berjemaah, kalau kita tidak niat berjemaah, tak, dan kita ikut dia, ikut dia, maka kalaulah kita menunggu lama, kalau kita menunggu lama sekira-kira muat satu rukun, tak, ketika itu sembahyang kita batal. Cerita dia lagu ni, sedap cerita dia ni, dengar elok. Gini, saya ikut Abu, saya habis Fatihah, saya habis surah. Walam yakun lahu kufuwan ahad, habislah surah. Bila habis surah, apa yang sepatut saya buat? Saya rukuk lah. Tak, tapi Abu duduk depan tak rukuk, saya pun tak rukuk. Duduk bodoh lagu tu, tak baca apa. Kesnya apa? Kesnya si Abu ni tak rukuk, maka saya tak rukuk. Okey, kalau saya tunggu lama
Lama tu mana muat satu rukun. Satu rukun dalam 10 saat lah kita ambil. 5 saat, 10 saat. Tak. Saya tunggu lama tak rukuk. Tak rukuk apa? Tunggu orang depan ni rukuk. Walaupun sedangkan saya tak niat mengikut dia. Saya tidak niat menjadi makmum kepada dia. Tak, ketika itu sembahyang saya batal. Tapi kalau menunggunya sekejap tak sampai muat satu rukun tak, ataupun betulan kita habis ayat surah dia pun rukuk, kita pun rukuk. Dia habis zikir dia bangun, kita pun habis zikir, kita pun bangun. Dia habis zikir tidak, dia pun sujud, kita pun sujud. Itu tidak ada masalah, tak batal. Cuma pahala jemaah tak dapatlah sebab tidak niat berjemaah. Nanti kita jawab soalan tu. Ini jadi isu jugalah. Masalah-masalah musim PKP ni. Tak apa, kita baca dulu. Nanti kita jawab. Okey. Kalau kita menentukan imam. Tapi salah. Nama imam tu Ali. Kita sebut sahaja qisman jemaah fardu zuhur 4 rakaat mengikut Ali kerana Allah Taala. Mengikut nama imam tu Abu. Nama imam tu Abu, kita sebut Ali dalam niat kita. Tak. Sembahyang kita batal. Sembahyang kita batal. Melainkan kalau ada isyarat. Ada isyarat, mana isyarat maknawiyah lah kita sebut. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur berjemaah mengikut imam ini yang bernama Ali. Jadi imam ini, kita isyarat kepada dia, imam ini. Tak. Ketika itu sah sembahyang kita sekalipun nama dia Abu. Tapi kalau tidak ada isyarat, sembahyang kita batal. Okey. Imam tak wajib niat jemaah. Imam tak wajib niat jemaah dan tak wajib niat imam. Tapi tak dapat pahala jemaah lah. Kalau dapat pahala jemaah, kena niat jadi imam. Kalau 2 rakaat pertama dia tidak niat jadi imam, 2 rakaat terakhir zuhur tu dia niat jadi imam, maka 2 rakaat pertama tak dapat pahala jemaah, 2 rakaat terakhir dapat pahala jemaah. Kalau makmum kita dah terang lah, mesti niat jemaah. Okey, kalau imam tentukan makmum, sahaja aku menjadi imam, sahaja sembahyang fardu zuhur menjadi imam kepada Zaid. Rupanya belakang bukan Zaid jadi makmum dia, Ali. Sembahyang dia kekal sah. Yang kelima. Kalau Ustaz Amirul, kalau jemaah ramai tak ada masalah. Jadi kat depan tu imam 5 kilo. Kita jarak kita dengan imam 5 kilo, tapi tengah tu semua makmum terlalu ramai sampai 5 kilo ke belakang. Contohlah. Itu tak jadi isu tu. Yang dianggap sebagai pemisah jauh 300 hasta tu, tidak ada orang tengah, tidak ada makmum tengah. Imam seorang, kita seorang duduk belakang tu. Ataupun imam atau saf, 2 saf, atau kita duduk belakang tu. Jadi dikira kita daripada saf terakhir tu. Jarak kita lebih daripada 300 hasta memang tak sah lah. Okey, yang kelima, al-khamisu an tuwafiqa salatuhu salata imamih fala tasihu. Yang kelima, mesti sama muafakat solat makmum dengan solat imam. Muafakat ini maknanya pada sudut mahiyatus salah, pada sudut kaifiat sembahyang tu. Boleh. Maka tidak sah disebut dalam matan fala tasihu salatu al-kusuf. Tidak sah kalau sembahyang kusuf, gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Kusuf ni ada sebut gerhana bulan, gerhana matahari. Begitu kat khusuf ada sebut gerhana bulan, gerhana matahari. Tapi kusuf ni lebih popular kepada gerhana matahari lah. Rakaat pertama 2 kali rukuk, rakaat kedua 2 kali rukuk. Itu sembahyang kusuf. 2 kali rukuk, 2 kali qiyam. Yang paling sempurna lah. Jadi sembahyang kusuf, kalau kita buat satu rakaat tu 2 kali rukuk, 2 kali qiyam, maka tak boleh ikut orang sembahyang biasa. Orang sembahyang zuhur contoh, orang sembahyang subuh tak boleh. Sebab subuh 1 rakaat sekali rukuk macam biasalah. Tak, kamu 2 rukuk jadi rupa tu lain, maka tak boleh. Kamu tak boleh ikut dia, dia pun tak boleh ikut kamu. Jadi disebut fala tasihul kusuf, tidak sah solat kusuf khalfas salatil maktubah, di belakang sembahyang fardu yang 5 tu. Tu. Ataupun kusuf sembahyang di belakang solat sunat lain. Tak boleh juga sebab rupanya lain. 2 rakaat solat subuh mana ada 2 kali rukuk.
kusuf ada 2 kali, rukuk satu solat, satu rakaat, maka lain rupanya tak boleh. Saling-saling tak boleh ikut mengikut lah. Boleh? Okey, melainkan kalau tak, kita masuk menjadi makmum bagi imam yang sembahyang kusuf pada rakaat kedua dan pada qiyam yang kedua. Rakaat pertama dah selesai dah imam bangun rakaat kedua. Bila bangun rakaat kedua, habis Fatihah, habis baca surah, dia pun Allahu Akbar, rukuk. Lepas rukuk ni qiyam balik. Masa dia qiyam tu dia baca Fatihah lah. Tak, lepas tu dia akan rukuk balik, lepas tu dia iktidal, dia akan sujud. Jadi kita masuk menjadi makmum kepada dia ketika mana dia dah selesai baca Fatihah dan dia dah rukuk dan dia bangun qiyam balik. Lepas rukuk tu dia iktidal. Tak, iktidal tu bahasa solat lain lah. Kalau bahasa bagi solat khusuf, dia qiyam balik untuk baca Fatihah. Waktu tu kita masuk jadi makmum. Yang tu tidak ada masalah. Sebab apa? Lepas ni dia akan rukuk. Sebab dia baca Fatihah, kita baca Fatihah juga. Dia rukuk, kita berrukuk. Dia iktidal, kita pun iktidal. Lepas ni, tak, dia bagi salam, kita sambung 1 rakaat, 2 rakaat lagi ikut sembahyang kita buat. Tak, yang tu tidak ada masalah. Sebab rupanya dia akan jadi sama. Rupanya akan jadi apa? Jadi sama. Boleh? Okay, difahami daripada situ, tak, maka tidak ada masalah kalau sembahyang tu lain-lain rakaat, 4 belakang 2, 2 belakang 4, ataupun lain solat, Zuhur, Asar ikut Zuhur, Zuhur ikut subuh, tidak ada masalah. Ataupun sunat ikut fardu ikut sunat, qada ikut adab, tidak ada masalah. Cuma khilaf. Ada sebahagian kata ianya membatalkan pahala jemaah, yang lebih baik sembahyang seorang-seorang. Itu kena tengok balik lah tu khilaf tu. Khilaf tu kena tengok balik. Maksudnya khilaf tu pun dikritik Allah Alam, tu kena tengok balik. Tapi yang saya pernah baca, memang ada khilaf lah. Memang ada khilaf. Walaupun sebahagian ulama kritik balik khilaf tu. Dia kata kekal dapat pahala jemaah. Tapi untuk lebih baik tak payah buat lah. Tak payah buat. Kalau kita nak sembahyang qada, kita sembahyang seorang-seorang. Contoh macam baru ni lah, tarawih. Kita nak sembahyang isyak belakang tarawih boleh. Tapi kurang comel lah. Kita sembahyang isyak dulu, lepas tu baru kita sembahyang tarawih bersama-sama dengan imam. Boleh Okey, wala tasihhu subhu khalfa salatil janazah. Begitu juga tidak sah solat subuh belakang solat jenazah. Kisahnya apa? Kisahnya jenazah tu mana ada rukuk sujud, subuh ada rukuk sujud. Walal janazatu ay wala tasihhu salatul janazati khalfa subhi. Solat jenazah ikut subuh tak boleh, subuh ikut solat jenazah pun tidak boleh, sebab rupanya lain-lain. Jenazah mana ada rukuk sujud. Begitu juga tidak sah sembahyang orang yang syarah tu sembahyang kita terandah ni, tu imam buat sujud syukur. Sujud syukurin solat, sujud syukur dalam sembahyang ada ke? Tengok balik ni. Imam buat sujud tilawah lah, kita ambil mudah. Imam buat sujud tilawah, kita tak buat. Tak, sembahyang kita juga batal. Tu pun kalau kita tahulah. Tahu hukumnya batal. Tahu hukum batal tu maknanya kita tahu. Kalau imam sujud tilawah, aku kena ikut. Kalau aku tak ikut, batal. Kita tak ikut, sungguh batal sembahyang. Tapi dia sebut kat sini dalam syarah, wala khalfa man yasjudu li syukrin. Soalan, boleh tak sujud syukur dalam solat? Maksudnya tak boleh. Tu kena tengok balik tu. Nanti saya share balik dalam syarah lah saya tambah tu. Sujud syukur dalam solat. Kena tengok balik tu. Kita belajar ni kita lebih kepada tengok balik. Boleh jadi dalam kitab salah. Boleh jadi. Sebab musannif pun bukanlah maksum. Tapi al-imam. Kita ni imam pun tidak, makmum pun tidak. Jadi bila kita berta'amul dengan ulama besar ni, kita lebih kepada salahkan diri kita dulu sebelum kita nak salahkan penulis. Terutama ulama-ulama dululah. Ulama-ulama hari ni mungkin tahap kita nak salahkan dia tu mungkin boleh cepat sikit lah berbanding dengan ulama dulu. Tak? Jadi kita kena check balik. Boleh jadi ada khilaf ataupun boleh jadi betul. Boleh sujud syukur dalam sembahyang. Kita yang tak tahu. Tak? Itu saya check balik. Saya baca dah tadi tapi tak perasan pula. Dia tulis sujud syukur wala khalfa man yasjudu li syukrin. Tak apa, khair. As-sadisu yang keenam, an yutabi'ahu. Kena ikutlah imam tu.
Dah kamu ikut dia, kena ikut dia lah. Apa maksud dia? Baca. Falau taqaddama ala imamihi bi ruknain fi'liyain. Kalau kita dahulu imam dengan dua rukun fi'li. Tu qaid tu, dengan dua rukun, dan dua rukun tu mesti berbentuk fi'il, perbuatan. Bukan dua rukun yang berbentuk satu fi'il, satu qauli, ataupun dua-dua qauli. Yang tu tak batal. Yang batal kalau kita dahulu imam dengan dua rukun berbentuk fi'li. Berbentuk fi'li. Boleh tak? Boleh. Kita mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Contoh lagu mana cerita, tengok ni. Ni tapuk uzur ni kalau kita baca sampai habis. Au takhallafa anhu bi ruknaini fi'liyaini bi uzrin, bi ghairi uzrin. Tapuk uzur batalat salatuh, batal sembahyang. Ni cerita dia. Kita sembahyang belakang imam. Tak. Ni imam ni kita lah. Kat sini taqaddam, kita dahulu. Imam berdiri, kita pun Allahu Akbar sujud. Rukuk. Tak. Bila kita rukuk, itu kita telah mendahului imam dengan setengah rukun. Allahu Akbar. Kita i'tidal. Tak. Bila kita i'tidal, kita disebut kita telah mendahului imam dengan satu rukun setengah lah. Rukuk satu, waktu i'tidal ni setengah. Tak sempurna lagi. Allahu Akbar. Semata-mata kita tunduk untuk sujud tu, tak, itu bukti ataupun dalil kepada kita telah sempurnanya i'tidal. Kita tunduk untuk sujud tu, i'tidal dah sempurna. Jadi kat situ kita sebut kita telah mendahului imam dua rukun. Pertama rukuk, kedua i'tidal. Kalau kita tunggu dalam i'tidal begitu, lama tak? Ikut pandangan yang kata i'tidal tu rukun pendek, rukun panjang, itu tak batal lagi, sebab kita hanya mendahului imam satu rukun setengah. Dia nak dikatakan kita dahulu imam dua rukun, mesti kita dah tunduk. Bila dah tunduk, itu dalil kita punya i'tidal dah sempurna. Tak, kita punya rukuk mentelah lagi lah, dah sempurna je. Semata-mata tunduk nak sujud, sembahyang batal. Sebab apa? Kamu mendahului imam dua rukun fi'il, dua rukun fi'li secara apa? Sengaja. Sama ada rukun fi'li tu dua-dua panjang, dua-dua pendek, ikutlah. Yang penting tak, ataupun pendek panjang, gabungan pendek panjang, yang penting dua rukun fi'li, maka batal. Aw takhallafa anhu bi ruknaini fi'lain, ataupun kita lambat dengan imam dengan dua rukun fi'il juga, berbentuk fi'il. Jadi terkeluar daripadanya kalau lambat dengan imam dua rukun qauli ataupun satu qauli satu fi'il. Tak. Nak batal mesti dua rukun fi'li. Gambaran terbaliklah. Imam rukuk, kita baca Fatihah tak habis. Imam i'tidal. Tak, lepas tu imam pun turun untuk sujud. Ataupun kita dah habis Fatihah dah, tapi sengaja malas nak ikut imam. Jadi kita lambat dengan imam secara sengaja, tak ada perkara yang mendesak kita untuk perkara yang menguzurkan kita untuk kita lambat. Bila imam tunduk saja untuk sujud, maka sembahyang kita batal. Batal. Melainkan kalau kita niat mufaraqah sebelum imam tunduk untuk sujud. Ataupun gambaran mula-mula kita niat mufaraqah sebelum kita tunduk untuk sujud. Okey, jadi disebut dua rukun. Jadi kalau kita lambat satu rukun sahaja, tak, sekalipun sengaja, maka sembahyang kita masih tak batal, cuma makruh. Kita lambat dengan sengaja satu rukun, tak, maka tidak ada masalah, cuma makruh. Imam dah lambat, imam dah rukuk, imam dah bangun daripada rukuk, tak, kita tak rukuk lagi. Ketika walaupun kita dah habis Fatihah, baca surah dah habis semua dah, tak rukuk, sengaja malas, ketika itu masih belum batal, cuma makruh. Tapi itu kalau kita lambat secara sengaja satu rukun. Kalau kita cepat dengan imam satu rukun, hukumnya haram. Jadi beza, lambat dengan imam satu rukun walaupun sengaja, tak, hukumnya makruh sahaja. Tapi kalau cepat daripada imam, kita pergi dulu, selesai satu rukun dulu, sengaja, tak, ketika itu haram. Sembahyang batal tak batal? Haram tapi tak batal sembahyang. Nak batal macam dia sebutlah, dua rukun. Selesai kat situ. Boleh? Banyaklah perbahasan ni. Nanti kalau ada masa kita baca satu kitab ni, karangan Syekh Ali Khatib. Kitab khusus untuk muwafiq masbuk. InsyaAllah. Dia banyaklah kitab-kitab yang dikhususkan dalam perbahasan
Tak, macam bab haid, bab muafiq masbuk, bab solat jenazah pun ada orang buat kitab khusus bab puasa. Sebenarnya bab haji banyak jugalah bab-babnya, bab-bab yang penting lah, solat jemaah. Jadi insya-Allah lah kita akan pilih kita akan baca. Seronok muzakarah ni, seronok. Kita kena didik diri kita dengan muzakarah ni. Mengajar ke belajar dua-dua tu seronok lah. Sebab kita boleh jumpa kawan-kawan, boleh sembang. Tak? Kalau duduk sama-sama ni, sama-sama ngetel ni, lagi seronok. Dah berumur ni, tak adalah serius sangat dah. Atas meja tu ada kopuk apa semua sambil-sambil muzakarah. Lepas baca sikit bosan, sembang lu, ngumpat orang tu, ngumpat orang ni. Contohlah, dia dah berumur ni, dia lebih santai lah. Bukan kita dengan anak murid. Anak murid ni nak santai-santai kan, kena pijak pula budak-budak ni. Budak-budak ni bukan boleh main sangat budak-budak. Tak. Okey, baca. Mana tadi? Atau takhallafa al-ma'mum anhu anil imam. Takhallaf ni mana terkebelakang, lambatlah. Bi udhrin, sebab uzur. Qabati'il qira'ah, contohnya baca dia lambat. Lahir-lahir tu baca lambat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh nak cepat. Memang dia punya tabiat begitu. Tak boleh nak kontrol lah. Memang bacanya lah lambat. Disebabkan ajzin khalqi. Ciptaan Tuhan dia untuk dia tu begitu, nasib dia. Bahagian dia memang begitu, baca lambat begitu. Tak. Maka uzir, dimaafkan bagi dia. Tak, dia mari muafiq dengan imam. Tapi sebab dia baca lambat, maka dimaafkan ila salasati arkanin tawilah. Dimaaf sehingga 3 rukun panjang. Sehingga apa? 3 rukun panjang. Dimaaf sehingga 3 rukun panjang. Sekejap saya tengok sikit sini. Kalau kita masuk dengan rukun pendek, dia akan jadi 5 rukun lah. Jadi 3 rukun panjang, tak termasuk rukun pendek. Masuk rukun pendek akan jadi 5 rukun. Rukun pendek tu duduk antara dua sujud dengan i'tidal. Dalam sebahagian kitab dia sebutlah beberapa gambaran. Dalam takhirat ni sebut 9 gambaran. 9 gambaran keuzuran yang menyebabkan kita boleh lambat dengan imam sehingga 5 rukun. Saya baca sikit sini. Maka nak tak nak ketika itu mestilah makmum rukuk sebelum imam bangun daripada sujud kedua. Sebelum imam bangun daripada sujud yang kedua untuk tasyahud, ataupun sebelum bangun rakaat seterusnya. Kalau tidak rukuk, maka wajib baginya niat mufaraqah ataupun ikut imam fi ma huwa fih. Maka luput rakaat tu mudah je ceritanya lagu ni. Saya tak sebutlah semua uzur dah. Kalau sebut semua jadi panjang lebar dah pulaknya. Boleh tengok dalam takhirat. Kalau tak faham boleh tanya saya balik. Takhirat tu kitab yang mudah lah. Yang penting kita faham. Bukan kita faham masalah, lepas tu kita baca pula kitab tu ras. Tidak ada masalah. Yang kita eligible lah kitab-kitab yang ada ini. Kita himpunkan. Kalau boleh faham dengan baik daripada kitab yang mudah, kenapa kita nak baca kitab-kitab yang susah? Walaupun perlulah kitab yang susah tu, perlu melatih malakah berfikir dan sebagainya. Tapi kalau kita dah jadi hilang mood sebab susah, kenapa kita nak buang kitab yang mudah? Itu. Tak. Okey. Jadi gini. Dimaaf 5 rukun. Cerita dia lagu ni. Imam seorang, makmum seorang. Tak. Ni lambat sebab satu keuzuran. Apa uzurnya? Ialah dia baca lambat. Disebabkan kelemahan lidah dan sebagainya sejak daripada kecil lagi. Memang tak boleh baca cepat. Dia ahli rukun, dia masuk imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Tak, dia baca, imam baca Fatihah, dia baca Fatihah tapi dia lambatlah. Imam dah habis Fatihah, baca surah, dia tak habis Fatihah. Allahu Akbar, imam rukuk. Tak, imam i'tidal. Bila imam i'tidal, selesai dah rukuk, 1 rukun. I'tidal 1 rukun setengah dah. Bila dia tunduk, sujud, dah habis 2 rukun, masuk sujud tu 2 rukun setengah. Bila sempurna sujud dengan angkat kepala. Tak, dia duduk antara 2 sujud dah jadi 1, 2, 3 rukun setengah. Tak, bila dia sujud balik sempurna 4 rukun, dah masuk rukun kelima. Jadi imam bila mana imam sujud kali kedua,
makmum masih baca Fatihah tak habis-habis. Tak. Imam duduk apa? Dalam sujud yang kedua. Dalam apa? Dalam sujud yang kedua. Dalam sujud yang kedua. Ketika itu kita dah lambat sebagai makmum. Kita sebagai makmum dah lambat daripada imam 4 rukun setengah. Nak dikatakan kita lambat daripada imam 5 rukun bila imam bangun daripada sujud tu. Jadi disebut dalam kitab ni. Apa yang perlu kita buat? Sepatutnya yang perlu kita buat ialah kita rukuk sebelum imam bangun daripada sujud. Itu satu pilihan kita. Jadi kita baca Fatihah ni, habis dah Fatihah. Jadi sebelum imam bangun daripada sujud tu, sujud kedua kita rukuk. Tak. Bila kita rukuk tu maknanya kita dah lambat daripada imam juga, betul? Tapi berapa rukun? Dia tak akan jadi 5 rukun dah lah. Dia akan jadi berkurang sebab imam tengah sujud kita dah rukuk. Satu. Tak. Ataupun kita niat fa'idha lam yarka'. Kalau kita tak nak rukuk. Tak nak rukuk ataupun memang kita baca lambat tak habis-habis lagi Fatihahnya. Tak. Ketika itu kita niat mufaraqah sebelum imam bangun daripada sujud kedua tu. Sebelum imam angkat kepala, kita niat mufaraqah. Boleh? Ataupun kita ikut imam. Kita baca Fatihah tak habis-habis. Imam habis baca habis sujud dah. Allahu Akbar, imam bangun. Imam rakaat kedua, kita rakaat pertama tak habis lagi. Ketika itu kita terus ikut imam. Dengan makna kita rakaat pertama, imam dah rakaat kedua. Jadi pada imam rakaat keempat, kita baru rakaat ketiga. Imam bagi salam, kita bangun satu rakaat lagi. Boleh? Jadi kalau kita tidak niat mufaraqah, tak niat mufaraqah sebelum imam angkat kepala, sembahyang kita batal. Ataupun kita tak ikut imam. Imam bangun, kita tak ada niat nak ikut imam terus. Maknanya imam rakaat kedua kita tu dianggap sebagai rakaat pertama, rakaat dianggap sebagai rakaat pertama lah. Dengan makna imam rakaat keempat, kita baru rakaat ketiga, imam bagi salam, kita bangun satu rakaat lagi. Boleh? Itu cerita dia. Saya bagi satu sahaja, kalian boleh tengok dalam kitab lah. Itu lambat kerana uzur. Kerana uzur yang selalu berlaku juga, kita syak. Aku ni dah baca Fatihah ke belum? Wajib baca Fatihah. Jangan kita rukuk sekali dengan imam. Dan kita dimaaf sehingga 5 rukun panjang. Bila dah sampai pada sujud kedua imam, kita tadilah. Sama ada kita rukuk, dah habis Fatihah kita rukuk, ataupun kita niat mufaraqah, ataupun kita tunggu saja imam dalam berdiri, imam bangun rakaat seterusnya kita terus follow imam. Tak, yang menyebabkan imam akan sembahyang 4, kita baru 3 selesai. Imam bagi salam, kita bangun satu rakaat lagi. Kita terus sujud ikut imam yang sedang sujud kedua, atau terus rukuk ikut imam kita rukuk. Imam sedang sujud. Tak, kita habis Fatihah, kita rukuk lah. Lepas tu kita intidal. Jadi akan ada jarak lah antara kita dengan imam tu. Mungkin 3 rukun, 2 rukun, kita lambat, tak ada masalah. Yang penting jangan 5 rukun je. Tak. Sebab apa kita kena rukuk? Lepas kita berhati, kita kena rukuk sebelum imam bangun daripada duduk bangun daripada sujud kedua. Sebab kita bimbang, kita dah terlambat dengan imam 5 rukun, menyebabkan kita batal sembahyang. Faham tak? Jadi kalau kita rukuk, beza kita dengan imam tu rukun, kita lambat dengan imam tu tak jadi 5 rukun dah, akan jadi kurang sikit lah sebab kita dah rukuk dah 4,5 ke 3,5 ke lagu tu. Tu Sekejap. Silap, betul. Betul soalan Amirul ni, betul. Yang saya terang tu pun semua betul. Cuma ada sikit salah. Ikut imam. Jadi imam tengah sujud, kita tak habis Fatihah lagi contoh. Kita niat mufaraqah. Kalau kita habis Fatihah, kita rukuk lah, itu selesai dah. Kita habis Fatihah, kita rukuk, imam sujud orang kedua, selesai dah masalah tu. Ataupun kita niat mufaraqah, selesai dah masalah. Ataupun kita ikut imam. Ikut imam kat sini saya silap terang. Ikut imam kat sini bukan makna kita berdiri tunggu imam, tak. Kita sujud sekali dengan imam. Kita Fatihah tak habis lagi ni. Ghairil maghdubi alaihim. Imam dah sujud kali kedua. Kita pun Allahu Akbar, sujud kali kedua. Okey, sembahyang kita rakaat pertama tu dikira tak? Tak dikira lah.
Sebab tidak ada rukuk, tidak ada i'tidal, tidak ada sujud kali pertama, tidak ada duduk antara dua sujud, maka rakaat pertama kita cancel. Faham tak? Rakaat kedua kita semayang okey dengan imam dan kejar lah. Rakaat ketiga pun sama, rakaat keempat pun sama. Tapi kita baru 3 rakaat, imam dah 4. Imam bagi salam, kita bangun satu rakaat lagi. Betul. Soalan Ustaz Amirul betul. Saya silap baca tadi. Yutabi'an imam fi ma huwa fi. Bab jemaah ni pening juga. Kadang baca banyak kali dah. Bila orang tanya, mabuk balik. Baca tak ada masalah. Sebab tu kena sentiasa ulang kaji tu. Man talabal ilma wa dzakarahu salahat dunyahu wa akhiratuhu fa adim lil ilmi mudzakaratan fa hayatul ilmi mudzakaratuh. Yang tu je apa, yang lain tak apa. Sesiapa yang menuntut ilmu dan ulang kaji, man talabal ilma wa dzakarahu, ulang kaji, murajaah mudzakarah, salahat dunyahu wa akhiratuh, maka baiklah dunianya dan akhiratnya. Fa'adim, dan bersentiasalah kamu untuk ilmu tu dengan muzakarah, murajaah, ulang kaji. Fahayatul ilmi, kerana hidupnya ilmu itu dengan ulang kaji. Okey, selesai. Kalau masbuk mudahlah. Masbuk ni kita datang-datang, imam dah qul huwallahu ahad Allahus samad, kita dah baca sampai maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam pun Allahu akbar, kita terus Allahu akbar, tak payah sempurnakan Fatihah. Sebab apa? Sebab kita tak ada masa untuk baca Fatihah bersama imam, maka imam akan tanggung Fatihah kita. Okey, selesai. Faslun, fasa baru. Ada banyak tu tinggal tu, tak apalah, sikit-sikit, dia tak boleh sekaligus. Kita bagi sekaligus semua hilang. Al-ilmu, apa tu bahasa Arab sebut, al-ilmu idza ukhidha jumlatan dhahaba jumlatan. Ilmu tu kalau diambil sedebuk tu, tak sehari satu kitab, esoknya hilang satu kitab juga. Wa innamal ilmu ma'al ayyam wal layali. Adapun ilmu tu diperolehi dengan berlalunya malam dan siang, mana sedikit. Begitu. Kena sabar banyaklah. Jadi semasa imam sujud kedua, makmum yang uzur tadi tak perlu terus sujud. Ya, betul Ustaz Syahmi. Imam sujud, kita tak habis Fatihah lagi. Kalau habis Fatihah kita rukuk lah. Tak habis Fatihah lagi, tak dan dah ni. Terus sujud ke imam. Ataupun niat mufaraqah. Ni jangan berlaku lah sampai tak dan nak kejar sampai tak ke tahap 5 rukun tu. Boleh? Okey, selesai. Kita masuk fasal baru tentang solat musafir. Tu boleh. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Saya nampak buat mengajar dalam bentuk grup macam ni lebih berkesan. Sebabnya ada pendengar betul. Lepas tu ada soalan, ada soal jawab. Kalau kita buat live tiba-tiba dekat Facebook, tak ikut masa apa semua, jadi yang dengar seorang dua, kadang-kadang tak ada orang dengar pun, syarah handset. Tapi saya buat juga sebab saya yang nak ulang kaji sebenarnya. Itu je. Cuma jangan kita tu lah, apa yang tak tahu sebut dia tak tahu. Sebab agama ni amanah. Tidak ada masalah hari ni. Kita sebut tak tahu, tak ada jadi isu pun. Apa tu? Ya. Solat makmum tu sah, dapat pahala jemaah, tapi dia perlu tambah satu rakaat je, tepat Ustazah Halia. Sah. Solat fardu belakang solat sunat sah. Sebab tu syarat dia bukan pada rakaat. Rakaat lain-lain tak ada masalah. Jenis semayang qada belakang adab, sunat belakang fardu dan sebaliknya tak ada isu. Yang tak boleh rupa semayang tu. Jenazah ikut semayang subuh kan lain. Jenazah mana ada rukuk sujud, subuh ada rakaat sujud. Yang lain begitu rupa tu, kaifiat semayang tu, yang lain tu yang tak boleh ikut.
Terima kasih. Okey, baca terus boleh. Faslun. Faslun wa yajuzu lil musafiri. Harus bagi orang yang musafir. Harus ni hukum asal lah. Hukum asal. Hukum asal bagi semayang qasar ni hukumnya harus. Ada-kala wajib. Ada-kala ada hukum lah, 5 hukum. Kenapa kita baca yang dalam kitab je. Harus bagi orang yang bermusafir. Al-Jawas ni pun ada perbahasan dia lah, tak apalah. Dan harus bagi orang yang musafir safaran tawilan. Nak dinamakan sebagai musafir, mesti kita keluar daripada kawasan kita dulu. Itu musafir. Kalau kita gerak daripada rumah tapi belum keluar daripada kawasan kita, mukim kita, masih nama mukim, belum musafir. Jadi diharuskan bagi orang yang musafir. Musafir yang lagu mana tu? Tu musafir yang apa? Yang safaran tawilan, musafir yang panjang. Musafir yang panjang. Tawilan tu panjang. Panjang tu jauh mana? 2 marhalah. Itu biasa dengar lah. 2 marhalah ni bahasa orang dulu, bahasa kitab lama. Perjalanan unta dengan membawa barang-barang di atas bahu dia, di atas belakang dia, dalam tempoh sehari semalam, ataupun tempoh 2 siang, 2 hari, ataupun 2 malam. Jadi sehari semalam 24 jam lah, ataupun 2 malam saja, ataupun 2 siang sahaja. Ditambah juga dengan kita ambil iktibar waktu dia berhenti R&R, waktu dia isi minyak, waktu dia rehat, waktu dia semayang, ambil iktibar belaka tu. Jadi perjalanan unta dengan benda berat di atas, dikira-kira ikut bahasa modernnya keluar sampai 82 km. Lebih kurang lah. Kalau tak tu 82 km tak. Ini yang disebut dalam Tazkirat Sadidah. Sekejap saya tengok dalam kitab. Ada satu kitab tu dia sebut. Ini cetakan yang lama lah. Dar apa tu? Samaratul Ulum. Dar Samarat al-Ulum. Ni Mu'nisul Jalis tu 2 jilid. Dalam kitab ni dia sebut pandangan Ahmad Bik Husain. Berapa kilo tak tahu, tak ingat. Apa baca pun. Mana? Perbahasan solat jemaah, solat qasar. Ini yang kita nak baca kitab ni lah nanti Tapi eloknya semua beli cetakan yang terbaru Cetakan yang terbaru dia ada tashih apa bagai lah. Mahal sikit lah. Tak apa nak pakai lama. Mana? Hmm, 89.4 kalau nak tulis. Dalam kitab Tazkirat sebut 82 km. Al-Allamah Ahmad Bik Husaini dia sebut dalam sebuah risalah dia, 2 marhalah itu kalau kita convert pada kilometer ialah 89.4 km. 89.4 km. Itu yang disebut oleh Al-Allamah Ahmad Bik Husaini. Tu. Boleh tak? Dan Tazkirat sebut 82. Sebagai ulama ada tambah ada kurang, itulah. Okey. Boleh? Selesai kat situ. Wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan. Harus bagi orang yang bermusafir safar yang panjang, marhalah tadi, iaitu 89.4 km,
kena ingat juga, 2 marhalah ni kira daripada mana? Daripada keluar kawasan, bukan daripada rumah. Saya pernah tanya guru saya lah ni, Habib Ahmad dengan Syekh Mustafa, dia kata kita kira 2 marhalah tu bukan daripada rumah, daripada keluar kawasan. Dah luar kawasan, contoh kita nak keluar kawasan tu, kita dah gerak 10 kilo. Bukan, 10 kilo tu tak dikira. Keluar kawasan, daripada keluar kawasan tu sampai ke tempat kita nak pergi tu. Tengok, kalau sampai 2 marhalah, barulah boleh semayang nama ni, solat qasar jamak ni. Kalau tak boleh. Okey, lepas tu mesti safar tu safar mubah. Safar apa yang mubah, harus. Maknanya kita pergi tu bukan untuk maksiat. Kita pergi tu untuk ziarah mak, ziarah ayah. Tak, kita pergi Mesir untuk belajar. Ataupun kita mana? Nak jumpa kawan. Tak, nak nguruskan orang mati. Itulah safar-safar yang bukan maksiat. Walaupun tengah-tengah tu kita ada buat maksiat. Contoh kita nak pergi ke Kelantan, nak pergi ziarah mak. Tapi tengah-tengah jalan tu terpandang orang perempuan sana, perempuan sini. Tak, walaupun berlaku maksiat-maksiat begitu, kekal boleh untuk kita sembahyang jamak qasar. Dalam bab ni dia ada 3 bahagian lah. Asim bis safar, asim fis safar, asim bis safar fis safar. Rincian dia nantilah. Ala kulli hal, kalau seseorang tu pergi atas memang maksiat semata, dia ke Kelantan tu memang nak berzina, bukan niat lain, semata-mata nak pergi berzina, itu kita panggil asin bis safar. Orang tu orang yang buat maksiat disebabkan safarnya. Safar dia tu puncanya ialah untuk buat maksiat. Tak, ketika itu dia tak boleh nak buat 2 rakaat, tak boleh. Nak jamak pun tak boleh. Tak boleh nak ambil rukhsah. Kecuali lah dia bertaubat, dan baki daripada tempat dia bertaubat ke tempat yang dia nak pergi tu cukup 2 marhalah. Kalau daripada tempat dia bertaubat dan ke tempat yang dia nak pergi tu kurang daripada 2 marhalah, dia tak boleh nak sembahyang qasar. Kawasan ni itulah. Kawasan ni kalau kita dengar tok-tok guru kata mukim. Saya rasa mukim ni lebih kecil daripada daerah. Cuba komen sikit. Siapa yang tahu? Mukim ni adakah dia tu daerah ataupun dia lebih kecil daripada daerah ataupun lebih besar? Mukim. Itu. Hari ni kita sebut mukim lah, keluar daripada mukim. Kawasan keluar daripada mukim. Tapi kalau tengok dalam kitab dulu, itu kefahaman ini kita sebut mukim. Tapi kalau tengok kefahaman dalam kitab dulu, dia lebih kepada keluar daripada kawasan lah. Contoh ni kampung, lepas tu ni sawit. Lepas tu kat sana ada bandar. Kita duduk kampung ni, kita keluar daripada kampung tu, kita dah masuk kawasan sawit tu. Mana tepi-tepi tu semua sawit, jalan tepi-tepi tu semua sawit. Tak, semata-mata masuk bahagian sawit tu dah dianggap sebagai musafir dah. Sebab kita dah keluar daripada kawasan kita, iaitu kampung kita. Kampung kita tu mana masjid ada kat situ, tempat permainan ada kat situ, rumah tempat ada kat situ, pejabat pengurusan, pentadbiran pun ada situ, apa semualah, pejabat polis apa bahagian. Kita dah keluar daripada kawasan tu, sekira-kira kita dah masuk bahagian bendang, sawah padi. Tak, untuk kita pergi ke kampung seberang ataupun jalan seberang. Itu dah dianggap sebagai keluar daripada kawasan. Tapi hari ni bila dibincang, ulama-ulama biasanya ustaz-ustaz itu sebut bermukim, mana keluar daripada mukim. Mukim keluar lebih kecil. Daerah ni besar. Jadi keluar daripada mukim. Tu. Ini kena tahu jugalah ilmu ni sebenarnya. Tengok Google, Syekh Google tanya orang tua. Kalau Ustaz Uwais Al-Qarni yang kat Kuantan tu, saya kenal dia ni, Ustaz Uwais, tak silap beliau kata setiap indera mahkota tu adalah lain mukim. Setiap indera mahkota tu mungkin lain-lain. Kemudian beliau kata nak selamat ambil. Jadi orang pun jadi nak terang tu pun jadi serba salah. Nak terang pun jadi serba salah. Kalau kat jengka tu, kalau tanya saya, keluar jengka 1 tu atau jengka 10 atau bandar pusat, siapa duduk bandar pusat, bila dah lalu kawasan dia, kalau kat jengka ni bandar pusat, nak ke jengka lain, dia akan ada satu jalan biasalah, jalan tar tu, tepi-tepi dia tu pokok sawit. Kita dah masuk bahagian jalan tar yang sebelah
sebelah kanan kiri tu pokok sawit tu dah keluar daripada kawasan dah keluar daripada bangunan-bangunan dah. Dia boleh dah semayang jamak qasar situ. Tapi dengan syarat kita nak pergi tu jauh lagi lah, 89 km lebih. Tu. Jadi nak selamat macam Ustaz Uwais sebut ni lah. Keluar daripada Kuantan. Keluar daripada Kuantan jauh sebenarnya. Tapi itulah. Lebih ihtiyat, lebih berhati-hati, kita ambil pandangan yang lebih kuat, lebih-lebih ni lah. Kalau kita syak, kalau kita ragu-ragu. Itu nantilah masuk satu perbahasan kitab yang akan datang ni, kita akan berhenti lama. Kita pergi bincang, pergi lumat. InsyaAllah. Dan kita jelas sungguh, kita rujuk siapa-siapa yang kita boleh rujuk lah. InsyaAllah. Selesai. Okey. Wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan wa huwa marhalatan. Wa huwa marhalatan tu safar tawil lah. Qasrus apa yang harusnya qasruz zuhri wal asri wal insya' raka'atain. Qasar zuhur jadi 2, asar jadi 2, insya' jadi 2. Maghrib jangan bantai 2, maghrib 3, tak boleh buat qasar. Jadi perempuan yang keluar sebab apa tu marah ke suami ataupun derhaka pada suami, tu tak boleh jamak qasar lah. Sebab apa? Dia keluar tu dalam keadaan maksiat. Dia musafir tu untuk buat maksiat, iaitu lari daripada ketaatan suami. Hamba yang lari daripada tuannya. Tak, walaupun dia lari tu lebih daripada 2 marhalah, tak boleh jamak qasar sebab itu maksiat. Okey, wa man fatahu salatun fi saf wa man fatatuhu salatun fi as-safari wa qadaha fil hadari aw aqsuhu atammaha. Ini mudah aja. Barang siapa yang tertinggal solat dalam safar. Tak, saya bermusafir ke Kuala Lumpur. Tak. Tu, tinggal semayang. Dan saya qada ketika mana saya sedang hadar, iaitu sedang bermukim. Saya tinggal zuhur 4, maka nak buat qada kena 4 juga. Ataupun sebaliknya. Saya tinggal ketika mana saya duduk di Kuantan ni. Okey, saya qada ketika mana saya pulang ke Jengka. Tak, sampai highway ataupun RNR Gambang tu saya singgah, saya semayang qada. Qada apa? Qada solat yang saya tinggal ketika mana saya bermukim. Tak, zuhur 4, qada pun 4. Dia boleh jadi 2 tak? Boleh. Satu keadaan sahaja. Iaitu bila mana kita tinggal ketika mana kita sedang safar, kita qada pun ketika mana kita sedang safar. Walaupun safar tu berlainan. Kita safar hari ni, kita tinggal zuhur. Kita safar pula esok, kita qada zuhur yang hari ni kita tinggal. Kita boleh buat 2. Boleh. Jadi qada tinggal waktu safar, qada pun ketika safar. Ketika itu boleh buat 2. Okey. Tadi kita sebut harus 4 jadi 2. Ada kali jadi wajib 4 tu, kita kena buat 2. Contohlah saya sengaja sembahyang jamak, saya sembahyang jamak takhir. Jamak takhir. Jadi zuhur saya tinggal untuk saya buat dalam waktu asar. Baki waktu asar tu hanya tinggal muat untuk saya buat 4 rakaat. Okay, ketika itu kalau saya buat 4 zuhur jamak dengan asar 4 rakaat, tak, akan menyebabkan sebahagian sembahyang saya akan keluar waktu asar. Mana dalam saya akan kerjakan sebahagian sembahyang saya dalam waktu maghrib. Sebab saya buat 4-4. Tapi kalau saya buat 4 rakaat saja, 2 zuhur 2 asar, tak, saya buat qasar lah, 2 zuhur 2 asar, menyebabkan 4 rakaat iaitu 2 zuhur 2 asar tu duduk dalam waktu. Ketika itu wajib saya buat 2-2, tak boleh buat 4-4. Sebab kalau buat 4-4, ada satu juzuk sembahyang kamu, ikutlah salam saja ke rakaat, 1 rakaat ke 2 rakaat ke di luar waktu. Maka itu haram. Haram. Safar wanita ni boleh ke tidak? Pergi haji. Contoh pergi haji. Perempuan pergi haji, safar. Harus tu harus. Kena tengok balik. Boleh ke tidak? Tak wajib kalau tidak ada peneman. Tapi boleh tak pergi? Kalau untuk perkara yang wajib lah, haji contoh umrah. Boleh kalau aman. Gitu. Dia tak wajib lain. Dia ada duit apa semua. Tak. Aman, jalan pun aman. Tak wajib pergi sebab tak ada teman. Tapi harus tak dia nak pergi? Boleh. Macam hari ni aman lah, tak ada gangguan apa. Dia boleh pergi tapi tak wajib sebab tak ada teman. Yang ni sama lah ni. Kalau nak pergi belajar.
belajar tu pula fardu ain ke fardu kifayah kena tengok balik lah. InsyaAllah lah kita tu semula Ustaz Amirul. Okey, baca dulu ini tak habis kan. Selesai. Wa yushtaratu qasdu, syarat lain. Wa yushtaratu, jadi syarat nak qasar ni, pertama mesti 2 marhalah, kedua mesti safar tu mubah, dan lepas tu mesti apa? Yang ketiga qasdu mawdi'in muayyan. Mesti kita qasad, kita tuju satu tempat yang tertentu walaupun dengan arah. Saya nak ke barat ataupun ke timur, ke selatan, ke tenggara, yang penting arah. Walaupun dengan arah dah memadai. Kalau kita nak pergi betul-betul tempat Kelantan, tu lagi comel, lagi boleh ya. Lepas tu kita tentukan lagi, Kelantan tu ialah di Macang tu di kampung sekian, tu lagi dah boleh ya. Kalau arah semata-mata pun dah boleh. Maka fala yaqsur al-haimu, orang yang al-haim ialah orang yang tak tahu dia nak pergi mana. Dia bawa kereta, nak pergi kanan, nak pergi kiri, nak pergi straight, nak undur balik U-turn. Atas dia. Tak ada matlamat, tak ada tujuan. Yang tu tak boleh nak jamak qasar. Tak boleh nak ambil keringanan syarak. Begitu juga dalam syarah sebut, mereka yang tidak ada gharad yang sahih, tujuan yang sahih. Kalau bisnes itu tujuan yang sahih. Dalam safar itu untuk bisnes tujuan yang sahih. Jadi mereka yang tidak ada tujuan yang sahih, contohnya pergi semata-mata untuk melihat negara. Dia pergi Mesir, nak pergi tengok negara Mesir, tengok bangunan tu, bangunan ni balik. Ataupun semata-mata tanazzuh. Tanazzuh ni semata-mata bersiar. Tidak boleh. Lagu mana cerita ni? Kita selama ni pergi berjalan, nak kita jamak qasar. Buat negama. Dengar elok. Yang tak boleh mujarrad ru'yatil bilad. Semata-mata tujuan safar tu nak pergi tengok negara. Macam orang bodoh pergi tengok negara, klik. Tak. Ataupun semata-mata pergi bersiar. Hidu udara 2-3 kali hidu, balik. Itu tak boleh. Tapi kalau ada niat yang baik, kita pergi bersiar sampai ke KL ataupun di luar negara tak. Tujuannya bersiar dalam masa sama nak buangkan kekeruhan dalam hati ni. Tak. Rasa serabut dengan bos, dengan anak murid, dengan bini, nak buang rasa-rasa tak tenang dalam hati tu. Tak. Dengan niat-niat yang baik lagu tu, ataupun nak tengok kebesaran Tuhan, nak pergi ke tempat Firaun, nak tengok apa nama iktibar, yang tu boleh. Jadi boleh semula. Asal tak boleh. Jadi kena faham yang disebut dalam kitab, semata-mata kamu pergi tu untuk tengok negara tanpa niat yang lain. Tanpa kamu sertakan niat untuk mengambil iktibar, ziarah kawan, nak jumpa ulama. Tak ada niat-niat tu, tak ada. Semata-mata pergi tengok piramid. Ni bangunan 1000 tahun lepas. Tidak ada iktibar langsung nak untuk diambil. Tak ada niat untuk menghilangkan qudratun nafs, rasa gundah gulana, resah gelisah dalam hati. Yang tu tak boleh. Kalau ada niat tu boleh. Ustaz, saya ada 2 jalan. Kalau saya ikut jalan panjang ni, tak, maka lebih 2 marhalah. Kalau ikut jalan pendek ni tak boleh lah. Sebab apa? Kurang 2 marhalah. Okey, kalau saya ikut jalan panjang ni, boleh tak saya jamak qasar? Ada perincian. Kalau kita niat ikut jalan panjang tu semata-mata untuk pendekkan semayang 4 jadi 2, tak boleh. Tapi kalau kita ikut jalan panjang, sebab apa? Sebab jalan panjang tu cantik jalannya. Jalan pendek tu tak. Jalan tu jalan kampung, bukan highway, susah lah. Rosok sana lubang sini. Ataupun jalan panjang ni kiri kanan tu laut, pantai, kita nak tengok keindahan Tuhan. Tak, ataupun lebih selamat. Kalau ada perkara-perkara niat begitu, maka boleh balik untuk kita jamak qasar. Tapi semata-mata ikut jalan panjang, nak kurangkan sembahyang 4 jadi 2, bapak malas. 4 jadi 2 ketika itu tidak boleh lah. Boleh? Wala khalfa man yutimmu salata. Begitu juga tidak sah apa ni? Wa yusyaratu qasdu mawdi'in muayyan wala fala yaqsurul haimu, maka tidak boleh orang yang haim untuk jamak qasar. Untuk qasar ni perbahasan qasar lagi ni. Wala khalfa ma yutimmu salata, juga tidak boleh sembahyang qasar di belakang orang yang sembahyang sempurna. Dia sembahyang zuhur 4 rakaat, kita sembahyang 2 belakang dia, tak boleh, tidak sah. Ustaz, dia sembahyang zuhur 4 tapi dia dah masuk rakaat ketiga lah. Kalau saya follow dia, saya 2, dia bakal jadi 2 lah. Sembahyang tak sah. Ustaz, dia dah tahiyat akhir dah.
Tak, dia rasa 4 rakaat, dia dah tahiyat akhir. Saya masuk, saya duduk tahiyat akhir, lepas dia bagi salam, saya bangun 2 rakaat lagi. Tak sah. Oh tak, dia Jumaat, saya Zuhur, saya sembahyang qasar. Tak sah. Sebab apa? Sebab dia tamam. Jumaat berapa rakaat Jumaat? 4 ke 2? Jumaat 2, jadi tamam. Sempurnalah 4 rakaat, 2 rakaat Zuhur tu. Kamu sembahyang 2 tu qasar, tak sah. Lepas tu nak buat lagu mana yang sok mau berlaku? Orang sok mau buat. Bila kita pergi hari Jumaat, kita sembahyang belakang ni, kita niat Jumaat lah, jangan niat qasar. Kalau kita niat qasar, sembahyang kita tidak sah. Kita niat Jumaat. Jumaat ni memang 2, bukan 4 jadi 2, tak. Memang 2. Boleh tak? Tu. Jadi jangan kita sembahyang di belakang orang yang sembahyang sempurna. Sempurna, tidak boleh. Kita sembahyang qasar, belakang orang sembahyang subuh. Tak boleh juga. Walaupun 2-2. Sebab apa? Dia tamam. Tu. Ataupun dia sembahyang sunat 2 rakaat, kita sembahyang qasar, tak boleh juga. Sebab apa? Dia tamam. Walaupun dia itu 2. Wala khalfa ma yutimmu salata aw syakka annahu mutimmun aw qasirun. Ataupun syak, kita ni sembahyang 2 ke? Aw syakka annahu, ataupun kita syak annahu annal imam, itulah. Sembahyang 4 ataupun 2. Aw syakka siapa? Gini. Ataupun kita syak imam sembahyang sempurna ataupun qasir. Okey, gini. Kita sembahyang belakang imam. Tak, imam tu musafir dengan kita lah. Imam tu musafir sekali dengan kita. Cuma kita tak tahu dia ni sembahyang 2 ke sembahyang 4. Tak, sebab musafir pun boleh sembahyang 4. Ketika itu kita kena buat 2 juga. Kita kena buat 2 juga. Walaupun begitu kita boleh taklid niat. Taklid niat ni bila mana kita yakin dia itu musafir, cuma kita syak dia itu sembahyang 4 ataupun 2. Ustaz Amirul sekali dengan saya, tak musafir. Saya tahulah dia musafir sebab dia naik sekali dengan saya satu kereta. Singgah mana-mana. Dia pergi ambil sembahyang dulu. Allah, tak tunggu member. Waktu tu saya akan mikir kawan ni sembahyang 4 ke 2. Tak. Kita syak dia tu 4 ke 2. Tapi kita yakin tak dia musafir, yakin. Saya boleh taklid, ikat, gantung niat. Allahu Akbar. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 kalau dia 4, 2 kalau dia 2. Dia buat 4, saya wajib bangun 4. Dia buat 2, saya buat 2 juga. Saya boleh buat 2 juga. Boleh. Kalau kita memang tak tahu kawan tu musafir ataupun tidak, yang tu memang tak boleh lah. Tak. Kita tak tahu Pak Mat depan ni musafir ke tidak. Lain Amirul tadi sekali dengan saya. Tak. Ni orang tu kita tak tahu dia tu musafir ataupun tidak. Mentelah lagi hari ni orang yang musafir lagi handsome, lagi smart, lagi kemas daripada orang yang tak musafir. Tak. Berjalan punya pasal. Jadi kita tak tahu dia tu musafir ataupun tidak. Ketika itu tak boleh ikut dengan niat qasar, tak boleh. Nak ikut dia buat 4. Yang boleh kita taklid niat, kita yakin dia musafir, kita syak pada dia buat 4 ataupun 2. Kita boleh taklid niat. Tapi kalau dia tu musafir ataupun tidak, kat situ lagi kita dah syak, memang kena buat 4 lah. Selesai. Wa ayyan wiyal qasra, syarat seterusnya kita kena niat qasar. Qasar mesti diniat ketika mana takbiratul ihram. Allahu Akbar. Antara A sampai bar kita niat sembahyang 2 rakaat ataupun sebut qasar dan sebagainya. Mesti niat qasar dalam takbiratul ihram. Berbeza dengan niat jamak yang kita akan bincang. Boleh? Wa ayyan wiyal qasra indal ihram, ketika mana ihram. Okey. Lepas kita semayang tu, contoh dah masuk rakaat kedua, kita syak. Aku ni niat tak di qasar ke tidak? Tak. Ketika itu kita kena buat 4 dah. Walaupun kita terus ingat ketika itu juga, kita syak, aku tak di niat ke tak qasar. Kita syak. Lepas kita syak tu, sebentar lepas tu, sekejap lepas tu kita ingat balik. Memang niat betul qasar tadi. Kena buat 4 dah. Tu. Sebab qasar ni rukhsah. Maka rukhsah ni tak boleh buat dalam keadaan kita syak. Walaupun syak tu sekejap telah membatalkan rukhsah tersebut yang menyebabkan kita kena buat 4.
Selesai kat situ. Faslun. Ada soalan? Ustaz, boleh ke di surau RNR ada lebih daripada satu imam? Boleh, tak ada masalah. Lebih daripada satu imam tak ada masalah. Sah je semayang. Semayang sunat ke semayang fardu sah belaka. Yang ada perbahasan sikit Jumaat. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh ta'adul Jumaat. Berbilang-bilang Jumaat tak boleh. Dalam kitab Syekh Mustafa ni, dia buat banyak sangat keadaan gambaran. Sampai bab tu kita baca sesa lah bagi muntah. Bagi muntah. InsyaAllah. Boleh cuma yang molek semayang seorang-seorang semayang satu imam lah. Tapi nak buat berjemaah lain-lain tak ada masalah Tapi tengok suasana lah. Kalau kita buat menyebabkan orang pandang lain, tak, orang kata ni apa salah aku sebagai imam, jadi tak comel, suasana tak comel. Sudut harus tu boleh, sahnya sah. Sudut benda lain lah, suasana, sudut muafakat apa semua tu, atau kena raikan belaka tu. Tak, selesai. Berhenti kejap. Sabar nak pergi minum air dulu. Kan ada puasa dah hari ni. Puasa sunat start bila raya kedua lagi lah. Raya kedua puasa berturut sampai raya kena ke-7. Tak. Ada satu bab lagi, satu fasal. Yang Jumaat pun nak baca juga. Tak apa lambat. Berapa dah? Kita start dia berapa? 2.30, 3.30. Pukul 4 dah. 2.30, 3.30, 4 dah. Mantap. Tapi 16 kali habis, jangan risau. Boleh je nak baca laju sangat tu. Tapi itulah, kena syarah-syarah sikit tak. Kita baca lagi, insyaAllah. Ada soalan? Cuba tanya soalan tu. Ustaz, boleh atau tak kita solat qasar ikut orang yang solat sunat 2 rakaat? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Qasar ikut orang yang sembahyang tamam. Tak boleh. Tamam ni sempurna lah. Jadi kawan tu sembahyang 2 rakaat sunat. 2 rakaat tu sempurna lah. Bukan asal 4 jadi 2. Memang asalnya 2 dah. Jadi sempurna lah tu. Kita ikut dia tak boleh. Macam Jumaat tadilah. Jumaat tu bukan 4 jadi 2. Memang 2 dah asal Jumaat tu. Jadi walaupun rakaat bilangannya sama, kita 2, dia 2. Tak boleh. Sebab apa? Dia tamam, kita qasar. Lepas tu nak buat lagu mana? Kita sembahyang Jumaat dulu dengan dia. Dalam hati kita sebelum kita bagi salam, kita niat untuk jamak dengan asar. Kita niatkan untuk jamak dengan asar. Lepas tu imam bagi salam, kita bangun sembahyang asar pula. Dalam asar tu kita niatlah qasar sekali. Masa kat takbiratul ihram asar tu Allahu akbar, dalam hati saja sembahyang qasar bagi solat asar. Saja sembahyang fardu asar qasar ataupun 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat. Selesai masalah. Lansir dia tak menghalang, Ustaz Syami. Lansir ni dia bukan macam dinding. Mungkinlah yang dimaksudkan tu supaya nampak imam tu, supaya nampak pergerakan imam. Mesti nampak pergerakan imam. Jadi soalannya, adakah mesti nampak pergerakan imam ketika mana kita solat berjemaah dalam masjid ataupun di luar masjid? Itu surau tu luar masjid. Memang ada syarat lah. Kalau dua-dua tu luar masjid, satu di surau luar masjid tu, ataupun seorang dalam masjid, seorang luar masjid, ada syarat tambahan. Tidak ada penghalang daripada, tidak ada yang menghalang daripada kita boleh tengok imam. Jadi bukan sekadar kita tahu pergerakan imam dengan cara mendengar ataupun melihat dan sebagainya. Ditambah syarat lain. Kalau kita duduk dua-dua di luar masjid, sembahyang dua-dua, imam makmum di padang, ataupun seorang dalam masjid, seorang luar masjid, ditambah dengan 3 syarat lah. Antaranya yang pertama ialah mesti tidak ada yang menghalang daripada kita tengok imam. Jadi betul dah tu. Kalau sembahyang kat surau lah, kat Mesir pun begitu, kami sembahyang, kemudian buka sikit tirai tu supaya nampak imam. Ataupun tak nampak imam, tapi kita tengok makmum yang nampak imam, boleh juga dah memandai dah.
Lepas tu syarat lain yang ditambah, mesti kita boleh sampai kepada imam tanpa kita berpaling membelakangi kiblat. Lepas tu antara kita dengan imam tu jangan lebih daripada 300 hasta. Itu nantilah satu persatu. Kalau kita syak, tak boleh kita batalkan niat. Nak batalkan lagu mana? Tak boleh batalkan sembahyang fardu. Jadi kalau kita syak qasar ke tak, kita terus kena buat 4. Wa in tadhakkara fil hal, sekalipun ingat ketika itu juga. Betul tak? Tengok tadi tu tulis apa? Wala budda min dawami safari. فلو نوى بعد إحرام قاصرا لإتمام أو تردد في أنه يقطع من القصر أو شك هل نوى القصر أو لا. Dia syak, dia niat qasar ataupun tak. Ketika itu atamma, kena sembahyang 10 terus. Wa in tadhakkara fil hal, sekalipun ketika itu juga dia kembali ingat yang dia itu memang dah niat qasar, kena buat 4 juga. Okay, selesai situ. Kita baca lagi Tak boleh batal niat. Tak boleh batal niat. Batal niat tu mana batal sembahyang lah. Kita nak batal niat, macam mana tengah-tengah sembahyang batal niat? Niat balik tengah sembahyang, tak ada. Mesti kita batalkan sembahyang. Jadi batalkan sembahyang tak boleh. Sembahyang fardu. Sembahyang sunat je kita boleh kontrol. Nak buat, nak batal rakaat pertama, rakaat kedua tak ada masalah. Sembahyang fardu tak boleh. Baca lagi. Bismillah. Untuk permulaan ni, kamu nak, antum semua nak murajaah daripada kitab Tazkirat Sadidah pun okey dah. Baca Tazkirat Sadidah tu, syarat-syarat dia. Kalau tak faham tanya balik. Sebab Tazkirat Sadidah bahasa moden. Kalau kitab Fawaid Mardiyah tu dah bahasa turah sikit-sikit tu. Tapi tak susah mana pun. Kena biasa baca. Dia bukan main baca tu faham secara tu, tak. Kena sentiasa sokmo. Nanti kita baca tu sangat cepat kita boleh faham. Kalau kita tak faham kehendak murad musannif secara tepat, tapi kita dah faham makna literal tu, dah faham dah. Sebab sokmo baca. Wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan al-jam'u baina adh-dhuhri. Okey. Terusnya fasal tentang jamak pula. Diharuskan bagi orang yang musafir, iaitu orang yang dah keluar daripada kawasan dia, musafir dengan safar yang tawil kita dah terang, mubah pun kita dah terang. Apa? Tadi harus solat qasar. Maknanya dua dalam waktu zuhur, 2 dalam waktu asar. Kat sini jamak. Kita boleh jamak. Maknanya dalam waktu asar tu buat 4-4. Dalam waktu zuhur kita buat 4-4. Yang biasa kita buat, kita gabung jamak dan qasar. Jadi kalau kita pecah gambaran jadi banyaklah. 2-2, buat 2-4, 4-2 boleh berlaku. Tapi mesti kena raikan semua syarat. Kalau nak buat qasar, kena raikan syarat qasar. Nak buat jamak, kena raikan syarat jamak. Nak gabung dua-dua, kena raikan syarat jamak dan syarat qasar. Tak, Ustaz Amirul, kalau tak sah syarat jemaah, sembahyang tak sah. Sebab tu tadi kita sebut, bila kita lambat daripada imam, nak jadi sah juga tu, kita niat mufaraqah. Kalau kita terus berkeras, tak nak niat mufaraqah, sembahyang batal. Jadi apa function niat mufaraqah tu kalau sembahyang tu masih sah? Maknanya sembahyang tu masih dikira sebagai sembahyang seorang sah, sembahyang jemaah saja tak sah. Tak niat mufaraqah lah. Tak. Jadi niat mufaraqah tu function dia nak bagi sembahyang kita terus kekal sah, walaupun atas nama sembahyang munfarid, seorang-seorang. Boleh tak? Okey. Okey. Kita baca. Wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan al-jam'u baina adh-dhuhri mana? Wal asri. Sembahyang jamak. Taqdiman wa ta'khiran tu jelas lah. Tak. Taqdim zuhur tak dalam waktu asar. Asar tak dalam waktu zuhur. Takhir zuhur tak dalam waktu asar. Maghrib isyak pun sama. Kita nak sembahyang jamak asar dengan Jumaat boleh tak? Boleh. Secara takdim. Sembahyang jamak, sembahyang Jumaat dulu, lepas tu sembahyang asar. Yang sama kita buat gitulah.
Okey. Dalam syarah tu disebut tidak boleh sembahyang jamak takdim kalau mutahayyirah. Perempuan yang mutahayyirah. Ni kita akan tahu apa makna mutahayyirah secara terperinci nanti. Mutahayyirah ni orang yang datang haid, datang istihadah. Lepas tu kita tanya dia, kamu biasa haid berapa hari? Tak tahu. Bila start haid? Tak tahu. Tak tahu belaka. Tak tahu bila mula, tak tahu berapa hari haid. Ada adat sebelum ni. Sebelum ni dia haid berapa hari suci dia tak tahu. Dia mutahayyirah mutlaqah, pening lalat. Orang yang lagu tu tak boleh nak jamak. Sebab antara syarat nak sah jamak ni mesti sah dulu sembahyang yang pertama. Zuhur sah baru dah boleh sembahyang asar tu. Kawan ni zuhur tu pun kita dah syak sah ataupun tak. Sebab ketika dia sembahyang, kemungkinan sedang haid, maka tak sah. Tapi kemungkinan juga itu istihadah, maka sah. Jadi was-was akan kesahihan sembahyangnya, maka dia tak boleh nak sembahyang jamak. Itu mutahayyirah. Rasanya mutahayyirah ni mutahayyirah mutlaqah. Tak ingat apa tu? Apa nama? Qadar haid berapa hari tak ingat, mula bila pun tak ingat. Yang ni kita akan baca kita buat darah ni. Okey. Okey, kemudian disebut apa yang afdal? Jamak takdim ke jamak takhir? Khilaf. Jamak takdim ke jamak takhir? Perincian. Kalau kita planning untuk berjalan dalam waktu yang pertama, maka molek kita jamak takhir. Kalau kita planning untuk bergerak dalam waktu yang kedua, tak, maka kita jamak takdim. Tapi kalau kita plan untuk singgah mana-mana ketika waktu pertama dan waktu kedua, atau kita planning untuk berjalan terus daripada waktu pertama sampai waktu kedua, tak, ketika itu yang afdal jamak takhir. Ada sebahagian sebut jamak takdim. Wa qadha bainal maghribi wal isya', begitu juga kita boleh jamak takdim ataupun takhir antara maghrib dan isya'. Wa idza jama'a at-taqdima fa yushtaratu al-buda'atu bil ula. Bila kita nak buat jamak takdim, disyaratkan. Ini syarat-syarat bagi jamak takdim. Pertama, al-buda'atu bil ula, kita mulakan dengan solat pertama. At-ta'ibu at-tabi'un tabi'un. Itu kaedah. Orang yang mengikut kekal jadi orang yang mengikut. Jadi kat sini Zuhur itu bos, yang mengikut ialah asar. Jadi bila bos kena start dengan dia dululah. Lepas tu yang mengikut datang selepas. Tak boleh yang bos sembahyang belakang. Tak, asar dulu. Siapa ikut siapa sekarang ni? Tak. Jadi kena start dengan at-tabi' dulu. Bukan at-tabi'. Kena start dengan al-matbu' dulu, yang diikut bos dulu. Waktu tu dululah, maknanya Zuhur dulu baru asar. Maghrib dulu baru isyak. Sebab yang mengikut tak boleh duduk depan. Asar mengikut Zuhur. Tak boleh asar dulu. Tak, okey. Wa niyatul jam'i fihima. Okey, kalau dia habiskan yang tadi. Kalau dia sembahyang asar dulu, jamak takdim asar dulu, asar tak sah. Lepas tu dia ada peluang nak sembahyang jamak lagi, boleh? Dia sembahyang asar tak sah. Sembahyang Zuhur tu sah. Lepas tu sembahyang asar balik lepas tu. Sembahyang asar kali kedua tu tak dikira ulang sembahyang asar lah, sebab asar yang pertama tak sah. Yang kedua, wa niyatul jam'i fihima fiha, dan kita niat jamak fiha. Fiha tu makna fil ula. Fiha, dhamir tu kembali kepada ula. Kita niat jamak dalam yang pertama. Dalam yang pertama, maknanya dalam solat yang pertama, gitu. Tulis gitu lah nak tulis. Fiha ay fi salatil ula, dalam solat yang pertama. Jadi kita sembahyang Zuhur, lepas ni nak sembahyang Asar. Kita nak niat jamak bila? Kita boleh niat jamak Allahu Akbar ketika takbir lagi. Sahaja aku sembahyang fardu Zuhur, tak, jam'an wa qasran. Jamak dan qasar bersama dengan Asar. Itu yang lebih paling afdal lah. Tapi kalau kita nak niat jamak tu ketika rakaat pertama, ataupun kedua, ataupun ketiga, ataupun keempat, kalau kita sembahyang 4 lah, dalam hati terlintas nak sembahyang jamak dengan Asar, dah memadai dah. Sebelum bagi salam, dalam hati nak jamak dengan Asar, dah boleh. Ataupun ketika bagi salam, as-salam, tak, bila sebut assalamu tu dalam hati ada niat, lintasan hati nak jamak dengan Asar juga boleh. Jadi mesti dalam sembahyang. Kena faham elok-elok. Nak niat jamak takdim mesti dalam sembahyang. Daripada Allah sampailah assalamu alaikum. Mana-mana kamu nak niat boleh. Niat tu apa? Lintasan hatilah, nak gabung dengan sembahyang Asar. Wa alla kalau tidak niat maka tak boleh jamak lah. Kena sembahyang Asar dalam waktu dia. Wa alla yatul al-faslu fi ma bainahuma. Jangan panjang pemisah antara keduanya. Tu, jangan panjang pemisah. Maknanya selepas sembahyang Zuhur terus kena sembahyang Asar.
Lepas sembahyang Zuhur terus kena sembahyang Asar. Maka kalau dipisahkan dipisahkan sekira-kira pemisah tu dalam satu masa yang lama, yang panjang, mengikut uruf. Sebagai ulama mentakdirkan dengan 2 rakaat yang paling ringan. Mana buat 2 rakaat yang padanya ada kita buat solat perkara fardu saja, tak baca benda sunat lah. Dalam 2 minit lah mudah-mudahnya. Ya, lepas Zuhur tu kita berzikir, kita sembahyang dulu. Lebih daripada kadar 2 minit dah. Tak, lepas tu baru kita nak sembahyang Asar, tak boleh dah. Asar kena sembahyang dalam waktu dia. Jadi jangan dipisahkan dengan kadar yang panjang, itu kadar muat 2 rakaat yang ringan, iaitu lebih kurang 2 minit lah. Walaupun sembahyang tu sembahyang sunat. Jadi sembahyang sunat bagi ba'diyah Zuhur kita buat selepas daripada solat Asar. Jangan buat tengah-tengah. Kalau buat tengah-tengah jadi panjang pemisah, maka tak boleh pula nak sembahyang Asar. Selesai. Wa fi jam'i at-ta'khir yushtaratu an yanwiya at-ta'khira qabla khuruji waqti adh-dhuhri wa qabla khuruji waqti al-maghribi. Dalam sembahyang jamak takhir disyaratkan untuk niat takhir, untuk niat lambatkan sembahyang sebelum keluar waktu Zuhur ataupun sebelum keluar waktu Maghrib. Ibarat kitab ini menunjukkan memadai. Kalau kita niat untuk jamak takhir, untuk lambatkan sembahyang, sedangkan baki daripada waktu yang pertama itu masih muat 1 rakaat. Mudah je cerita dia. Sekarang ni waktu Zuhur. Lepas ni waktu Asar. Ada orang dia tak niat jamak. Ada orang dia duduk rumah, mukim. Dah. Maka kalau tak sembahyang Zuhur, dia sembahyang Zuhur dalam waktu Asar, kita sebut dia berdosa. Sebab apa? Kamu lambatkan sembahyang sehingga keluar waktu. Okay, kita lambatkan sembahyang juga, tapi kita tak berdosa sebab kita niat. Niat mengambil keringanan daripada syarak. Okay, niat melambatkan sembahyang dan niat untuk mengambil keringanan daripada syarak tu, bila kita nak niat? Kita niat sebelum habisnya waktu pertama, ataupun lebih tepat sebelum berbaki waktu pertama tu muat 1 rakaat. Nak muat 1 rakaat ni 1 minit lah. Jadi sebelum masuk 1 minit terakhir bagi solat Zuhur, tak kamu niat dah. Mana 5 minit sebelum keluar Zuhur niat, 10 minit sebelum keluar Zuhur niat untuk lambatkan solat Zuhur ni dalam waktu Asar. Tak. Tapi kalau 3.5 30 saat 1 minit sebelum Zuhur baru nak niat untuk lambatkan solat Zuhur, itu tak boleh dah. Itu tak boleh dah. Tak. Itu yang disebut oleh sebahagian ulama lah, dalam Imam Nawawi dalam Rawdatul Talibin. Tapi dalam kitab Majmu' Imam Nawawi juga, dan itu yang muktamad, mesti kita niat sedangkan baki waktu itu muat 4 rakaat. Itu kalau kita nak buat 4 lah. Kalau kita nak buat 2-2, mesti baki yang ada tu ialah muat 2 rakaat. Jadi 5 minit kita letak dalam 4 rakaat tu 4 minit. Jadi 5 minit sebelum daripada habis waktu Zuhur kita dah niat untuk jamak takhir. Niat ni mudah je. Kita bos, kita bawa kereta, kita beritahu pada anak-anak, kita sembahyang jamak takhir anak-anak kita dengar kat belakang, anggap faham. Bila faham tu maknanya ya lah tu. Aku tahulah apa ni aku sembahyang tak sembahyang Zuhur ni bukan kisah malah. Kita nak sembahyang dalam waktu Asar. Ya dah tu niat lah tu. Tak bukan mesti sahaja aku sembahyang, tak semesti lagu tu. Mesti ada lintasan hati tu. Lintasan hati untuk melambatkan. Kerana Allah Ta'ala izin. Itu. Tak. Tak boleh. Kalau orang tu tak pergi tandas untuk qada hajat, tak boleh lah sebab jadi panjang. Kecuali kalau qada hajat tu terlalu laju. Panjang masa ialah muat 2 rakaat sembahyang yang ringan, maknanya 2 minit sahaja. Boleh tak? Tu. Tapi rasanya ada pandangan luar mazhab kalau tak silap. Dalam mazhab Allah alam ada qil qal tu. Kalau tidak ada mualah pun tidak ada masalah. Bolehlah taklid yang tu kalau terdesak. Ambil wuduk pun samalah, dia apa-apa perbuatan sahaja. Perbuatan yang panjang, yang makan masa sehingga 2 rakaat yang ringan, menyebabkan batal sembahyang. Bukan batal sembahyang, Zuhur tu sah lah, tak boleh nak jamak. Tapi kalau berlaku juga pada kita, tak ada pandangan lah, saya tak silapnya pandangan siapa dia, belum baca lah benda tu. Dalam kitab ni pun ada. Sekejap saya tengok je.
Ini kita bincang jamak al-muwalah. Kita ada al-muwalah ni rasa ada khilaf juga ni. Tapi moleknya yang muktamad lah. Selesai kat situ. Boleh? Okey, kalau kita niat lambat, tak, maknanya kita niat untuk jamak takhir itu, sedangkan baki waktu zuhur itu dah tinggal 2 minit ataupun 1 minit, tak, barulah kita niat untuk lambatkan sembahyang. Hukumnya haram pertama. Kemudian sembahyang yang pertama tu nama qada lah. Sembahyang yang pertama nama qada. Boleh. Jadi zuhur tak sembahyang lagi, kita sembahyang zuhur dalam waktu asar. Sedangkan kita dah tak cukup syarat, kita tidak niat sebelum keluar waktu. Tak, sebelum berbaki waktu tu 2 minit. Jadi ketika itu zuhur yang kita buat dalam waktu asar itu namanya qada dan berdosa. Tapi kalau kita niat molek cukup syarat, maka sembahyang zuhur kita dalam waktu asar namanya ada. Bukan qada, namanya ada. Tunai. Ustaz, tunai lagu mana dah keluar waktu je, tunai. Sebab memang itulah waktu dia. Jamak takhir ni memanglah zuhur tu waktu dia dalam waktu asar. Maghrib tu waktu dia memang dalam waktu isyak. Dah nama jamak. Maka nama dia ada. Tapi kalau tak niat nama dia qada. Boleh tak? Faslun. Letih dah. Berhenti. Ada soalan? Kena baca malam ni? Kalau nak baca malam ni, boleh baca malam ni. Kalau nak tangguh, kita baca hari apa ikut jadual tu lah. Mula minggu ni lah kita ikut jadual yang saya bagi tu. Ataupun nak ikut jadual macam Sabtu Ahad je kita ambil. Sebab bimbang ni kan, Sabtu Ahad ni kadang ada orang nak pergi sana pergi sini. Jadi tak boleh nak ikut live secara ni lah. Jadi kita ambil waktu yang saya bagi tu lah. Kalau pagi tak ada urusan sangat tak, pukul 7 tu. Jadi petang-petang masuk pukul 10, pukul 11 tu dah ada urusan masing-masing lah. Jadi kita ikut jadual yang saya bagi tu lah, insyaAllah. Boleh. Nah, kita nak niat takhir, lepas tu ubah planning, nak jamak takdim pula, tidak ada masalah. Boleh sahaja kan. Dia memang disebut dalam kitab pun. Ada soalan lain tak? Dia lepas ni solat Jumaat. Lepas ni sekaligus solat Jumaat dengan solat jenazah. Solat jenazah ni dia bukan sekadar solat lah. Dia bawa sekali dengan sembahyangnya, lepas tu kafan apa semua tu lah. Itu masuk bab zakat. Bab zakat ni antara yang terbaik lah karangan Syekh Yusuf Qaradawi. Saya tak baca-baca pun, tapi masyayikh sebut lah. Antaranya Syekh Mustafa sendiri, Syekh siapa nama, Syekh Salim Al-Khatib, dia sebut antara yang terbaik lah. Memang mausuk ni sungguh perbahasannya luas. Fiqh zakah karangan Syekh Yusuf Qaradawi hafizahullah. Jadi itu kita kalau tak setuju sekalipun, jangan kita tolak segala kebaikan daripada seseorang ulama' tu lah. Syekh Yusuf Qaradawi kan banyak dia punya kontroversi tak. Kebaikannya kita ambil. Yang rasa kita tak setuju dalam keadaan kita beradab lah. Sebab kalau kita tak beradab, apa faedah dia? Kita marah ke dia, lepas tu kita tak beradab, apa faedah dia? Itu persoalan dia. Jadi kita tenang je, tak setuju. Saya tak setuju dengan dalil saya gini, saya lebih cenderung pada pandangan ulama ni. Okey, stop. Kalau kamu maki dia berubah tak? Itu jadi persoalannya. Tapi nak terang dengan cara tulisan baik. Kalau nak balas fatwa dia, sebab fatwa dia pun bukan seorang kritik.
Saya baca baru ni kitab Ithaful Anam tu, puasa 12 Rabiul Awal dengan 27 Rejab tu. Musannif pengarang kitab Syekh Zain, Dr. Zain apa nama, itu juga mengkritik pandangan Syekh Yusuf Qaradawi, yang mana Syekh Yusuf Qaradawi ikut ulama sebelum tu jugalah, ada 2-3 orang. Tak, kritik tak ada masalah, tak ada isu. Tapi dia sebut hafizahullah, Syekh kata alim apa semua. Macam saya baca kitab Saif Asri, boleh jumpa nama Imam Ibn Taymiyah disebut Al-Allamah, lepas tu Al-Syekh, Al-Imam. Sambil-sambil kritik tu bukan tak kritik, sambil-sambil kritik tu dia sebut Al-Syekh wa qala Al-Allamah, qala Al-Imam. Tak ada masalah. Tapi tak semualah. Yang salafi ni ada yang alim, tak ada masalah. Tapi ada yang tak alim tu, itu kucalana lah. Macam Syekh Yusuf apa tu, macam apa nama, Ibn Taymiyah alim, Allamah. Nak cari ulama ini tanding dengan dia mungkin tak ada lah. Yang orang yang puji dia tu bukan sekadar ulama-ulama salafi, tak, ulama ahli sunnah wal jamaah pun puji melambung Imam Ibn Taymiyah ni. Cuma ada part-part yang ulama ahli sunnah kritik. Itu. Jadi kita inilah seorang alim besar, takkan kita nak bertaamul dengan dia macam kita taamul dengan orang tepi jalan aku tu. Tak ada adab apa semua. Sehingga Syekh Buti pun sebut, aku tak mengkafirkan, tapi aku kritik. Antara yang aku kritik ialah pandangan Syekh Ibn Taymiyah yang mengatakan ziarah kubur tu bid'ah, ziarah kubur baginda Nabi SAW. Aku kritik. Tapi dia mujtahid, alim, allamah, faqih. Malah kitab bab muamalat kita banyak rujuk dia, Imam Ibn Taymiyah. Faham tak? Jadi saya sentiasa sebut perkara ni sebab saya dulu dah jatuh sekali dah. Semangat. Semangat orang muda. Darah panas lagi. Sekarang ni nak tua, nak mati dah ni, berubah sikit lah. Jadi kita tenang je kalau berlaku. Tengok kawan-kawan kita tengah semangat tu, satu masa dia akan menyesal. Dah ramai dah ustaz sebelum dia semangat, actually slow down. Dia baru sedar dia banyak kesalahan, dia banyak tak tahu. Dan gitulah kita semakin belajar. Memang bila kita belajar, sombong tu semakin naik. Dia berlawan lagu tu. Tapi bila kita makin terus lepas tu kita duduk dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, kita makin tunduk. Rupanya tak ada benda aku ni. Benda aku bincang ni semua asal kulit. Orang lain dah karang kitab, dah tulis kitab, dah syarah kitab, macam-macam benda lagi. Tak, tu. Jadi itu. Tu nak sebab zakat dia je. Sambil-sambil tu kita bagilah. Boleh insya-Allah. Nak baca malam ni tak? Nak baca malam ni jadi panjang pula lah. Kita baca ikut jadual tu lah insya-Allah. Lepas ni kita habiskan bab Jumaat dan juga terus jenazah tu, selesai satu majlis lagi. Bab zakat dengan bab puasa kita balun sekaligus. Tak? Ataupun puasa sekali satu majlis. Sekarang majlis ke-9 tak? Sempat. 16 majlis akan khatam lah. Itu pun kurang daripada tu. Tak banyak dah ni pun matan ni. Sampai bab apa? Haji pun tak luas sangat. Nak habis dah. Okey, boleh. Ada soalan tak? Apa-apa pandangan saya yang saya bagi tahu tu semua peribadi, bukan mewakili sekolah saya. Saya tak mewakili sekolah. Dalam pandangan-pandangan yang peribadi lah. Kalau pandangan mazhab tu mewakili mazhab lah. Saya hanya melontarkan, mentalkinkan hukum hakam. Tapi pandangan-pandangan yang tidak ada dalam kitab apa semua tu pandangan peribadi semata-mata, tidak ada kaitan dengan sekolah. Dan saya pun tak ajar lah anak murid benda-benda yang berkaitan pengalaman peribadi apa semua tu. Sekadar berkongsi je, boleh dikritik, boleh, tak ada masalah pun. Okey je. Jadi kita kena belajar lah benda tu. Kawan kita UMNO ke PAS ke parti apa sekali pun, dah faedah tak ada faedah kita nak bergaduh. Tak apa lah, waktu mengundi kita ajak dia mengundi parti kita suka, kita beritahulah kebaikannya apa. Dia mengundi apa yang kita suka, kita pun mengundi apa yang kita suka. Pemimpin tu lipat, dua-dua kena tipu. Itu masing-masing lah, pandai-pandai hidup lah kat dunia ni. Sebab politik ni kadang-kadang kita bincang jenis orang terpelajar lah, dia pun gelak sama-sama kita, dia pun tahu ahli politik ni jenis lipat juga, dia jenis menipu.
Tapi dia kata, yelah, daripada tak masuk terus, biarlah kita ni cuba sikit-sikit. Tak apalah, ada masalah. Yang penting jangan tak asup tu je lah. Dah, kita tak ada masalah. Kalau jenis pandai bahagi masa, okey. Tapi kalau jenis politik, pagi, petang, siang, malam duk main ke benda tu. Orang tu sikit parti dia dah jadi dah bersekabut dah sehari tu tak boleh nak buat benda je. Dah politik memang gitulah. Kamu kena bezakan antara ulama yang duduk luar politik dalam parti politik. Bila ulama tu masuk politik, orang kritik dia bukan atas dasar agama yang dia pegang. Tak, orang kritik pandangan politik dia tu. Saya mengkritik dia ni, walaupun dia ustaz tu guru, saya kritik pandangan politik dia. Bukan saya kritik ilmu dia tu. Tak. Begitu. Memang nasib begitulah. Dah masuk politik, kena terima lah. Orang-orang yang, kalau kita parti PAS lah, kita kena terima. Memang gitulah politik je. Begitu. Kalau kita masuk atas dasar itu, memang tak nak kena maki, kena siap sedia lah. Kena hati kena kental, kena kering. Tiba-tiba kita nak koyak cepat sangat. Bila kita punya pemimpin kena hentam, lepas tu kita kata tak hormat ulama' apa semua. Dah memang politik memang lagu tu. Kalau kamu tak nak kena hina, langsung kamu tak payah masuk politik. Tara-tara tak masuk politik pun kena. Ni pula masuk politik, duduk dengan orang ni main rasuah, orang tu tak semayang, orang ni main tu main ni. Orang politik bukan baik sangat. Lepas tu kamu nak harap guru kamu diagung-agungkan, dipuji, kamu je lah mungkin kamu faham dia ni kadar dia lagu mana guru mengaji apa semua. Orang lain, parti politik lain, dia kira nak kalahkan orang lain, dia nak menang, dia nak pegang kuasa tu. Itu. Jadi tak payah bergaduh lah. Saya masuk bab ni jadi panjang, jadi tak mengajar lah kita. Cukup lah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan serik lah pula ustaz ni tak boleh pakai ustaz ni. Ustaz ni janganlah lagu tu. Saya cerita dia sambil-sambil borak je. Bukan nak bagi antum jadi lari pula daripada saya. Kalau antum rasa saya perlu masuk parti antum untuk antum belajar, saya masuk insya-Allah. InsyaAllah.